Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah minta maaf lewat, ada tetamu dari jauh, jadi insyaAllah baru masa lagi tidak selesai, tapi Alhamdulillah kita boleh mula insyaAllah. Baik, kita mula dengan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan. Hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia, kerana kita sedang memasuki malam Jumaat, iaitu hari Jumaat penghulu kepada hari dalam seminggu, dan insya-Allah kita telah pun memasuki satu era baru. Era baru itu era yang mana kita akan memasuki tahun yang kita kata 100 tahun lah, 1924 itu masa kejatuhan ataupun pemecatan Osmaniyah, Khalifah yang terakhir. Jadi tahun 2024 adalah merupakan salah satu daripada tahun-tahun yang besar. Akan berlaku banyak perancangan-perancangan daripada pihak Zionis, juga pihak kita sebutlah pihak Al-Masih Dajjal, ataupun pihak iblis. Jadi mereka merancang banyak untuk melaksanakan kerja-kerja dia, dan antara kerja-kerjanya itu adalah kerja-kerja untuk nak merampas Masjid Al-Aqsa. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun yang mereka rancang, mereka plan untuk nak merampas Masjid Al-Aqsa. Jadi tahun ini adalah tahun yang amat besar. Sebab itulah berlaku peristiwa Taufan Al-Aqsa, iaitu satu program, satu projek, iaitu yang telah dimulakan oleh pasukan Brigade Al-Qassam, iaitu pemerintah kepada Gaza, iaitu mereka masuk ke dalam kawasan-kawasan yang telah dirampas oleh Israel, walaupun kawasan itu telah digazetkan, telah ditetapkan kepunyaan kepada orang-orang Islam, seperti Gaza sendiri. Jadi mereka telah merampas kawasan-kawasan itu. Jadi Allah izin berlakulah peristiwa 7 Oktober yang lepas, dan sekarang ni telah memasuki 3 bulan, masuk 3 bulan kita kata ni, iaitu di mana alhamdulillah setakat ini pihak Al-Qassam sebenarnya mereka masih lagi boleh bertahan, dan alhamdulillah bukan saja bertahan, malahan telah banyak kesusahan, kerosakan yang berlaku kepada tentera-tentera Israel. Jadi tentera Israel dalam keadaan susah pada hari ini. Dia terpaksa minta bantuan Amerika, minta bantuan Eropah, NATO, untuk nak dia kata nak mengalahkan Hamas. Hamas ni orang kampung je kan. Hamas ni kira orang yang beriman tak ramai pun, sedikit aja. Dan mereka ni pun bukannya orang-orang yang kaya, yang banyak, hebat dengan hartanya ataupun hebat dengan senjatanya, dengan apa, tak adalah sehebat Israel. Jadi masih lagi Israel tak boleh nak kalahkan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang sebenarnya kita nak kena melihat, kita meyakini dalam diri kita sebenarnya kan Allah janji Islam menang, dan ini salah satu tanda-tandanya lah.
Jadi seolah-olahnya, ni saya nak beritahu ni, seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan peperangan yang sedang berlaku di Palestin ini adalah merupakan peperangan yang sebenarnya itu memberi satu tanda isyarat, satu tanda, satu isyarat kepada kita semua, supaya kita semua ini bersiap sedia. Kalaulah katakan berlaku malhamah kubra, the final stage, peringkat yang akhir dalam malhamah kubra itu berlaku kepada kita pada hari ini, tentu kita tak mampu. Kita tidak mampu sebab kita banyak lagi kekurangan, kelemahan macam-macam lah. Tak mampu. Jadi sebab itulah kita melihat sebenarnya peperangan yang berlaku di Gaza pada hari ini, di Palestin, ataupun insya-Allah akan sambung sampailah ke Masjidil Aqsa, sebenarnya adalah peperangan yang seolah-olahnya, kita gambarnya, satu tanda daripada Allah SWT, yang mana Allah SWT memberi kita satu peringatan dan memberi kepada kita suatu, kita kata, tempoh, masa, jangka masa untuk kita mempersiapkan diri kita. Jadi apa yang berlaku di Palestin pada hari ini sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak mempersiapkan, itu dia. Kita kena faham ni, nak mempersiapkan diri kita dan juga orang-orang yang beriman, yang Islam tadi, untuk menyambung baton daripada apa yang sedang berlaku di sana. Apa yang sedang berlaku di sana sekarang ini, masih lagi Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Qassam sedang mempertahankan Gaza, mempertahankan Islam. Dan sebenarnya dia punya mempertahankannya, projeknya, nama projeknya apa? Taufan Al-Aqsa, mempertahankan Al-Aqsa. Sebenarnya begitu, untuk membebaskan Al-Aqsa. Jadi kita lihat hari ini sebenarnya Allah SWT memberikan kita kata buying some time, macam itu. Jadi apa yang berlaku ini sebenarnya seolah-olahnya Hamas sedang mengambil masa, buying some time, mengambil masa supaya umat Islam yang beriman, yang bersedia, yang mahu membantu atau menjadi Taifah Mansurah itu bersedia untuk menyambung baton. Menyambung baton. Sebab tu kita melihat peperangan ni tak berhenti-berhenti dah 3 bulan, lebih kurang 3 bulan lah, kan, plus minus. Jadi kita lihat di sini bagaimana apabila peperangan ini berjalan dan berjalan dalam tempoh 3 bulan ini, dan kita sudah mendengar sebenarnya sudah ada sahabat-sahabat kita daripada orang yang beriman dan berjuang, sudah ada di kalangan mereka yang mula masuk ke sana. Kita dah mendengar lah. Dan telah ada pun di kalangan mereka yang membantu Al-Qassam syahid fi sabilillah. Dah ada dah. Jadi ini berita baik juga, yang mana perperangan itu sedang berkembang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang di luar dari Palestin, yang di luar daripada Gaza, yang di luar daripada kawasan-kawasan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya pada malam ni saya nak mengajak kepada diri kita sama-sama untuk sama-sama merasakan bahawa saat-saat mengambil baton, kalau kita kata, kita tengok larian olahraga 4x100 meter, 4x400 meter, atau 4x1000 meter, contohnya, kan. Jadi Hamas dah memulakan. Jadi dia akan berkembang kepada fasa yang seterusnya, iaitu akan ada orang-orang Islam dari Middle East, dari Mesir, dari Jordan, dari Syria, mungkin dari negara-negara Arab yang sekitar itu mula masuk ke dalam, membantu. Bukannya kita kata mereka perlukan bantuan segera apa, tapi maknanya akan berlaku fasa di mana orang Islam, orang Arab ni mula masuk ke dalam. Dan selepas daripada tu masuk ke fasa ketiga, iaitu orang-orang yang sekitarnya pula, daripada Afghanistan, Khurasan, daripada tempat-tempat lain, mungkin daripada negara-negara Ajam, negara-negara orang bukan Arab pula masuk. Dan kemudian dia berkembang lagi sampailah kepada yang terakhir sekali, ialah dari Nusantara. Dari Nusantara ni daripada sinilah. Jadi sebenarnya seolah-olahnya apa yang berlaku di Palestin ini adalah merupakan satu tempoh
tempoh untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita membina suatu kekuatan. Dan kekuatan ini bukan lagi kekuatan main-main, sekadar main kita cukup sekadar kita dah ada persatuan, okey dah, kita dah ada satu pertubuhan, okey dah, kita dah ada dah boleh buat bisnes dinar emas, boleh dah, contohnya. Jadi bukan sekadar kita kata kita nak buat aktiviti nak menyelamatkan diri kita daripada digital ID, nak menyelamatkan diri kita daripada digital currency, nak menyelamatkan diri kita daripada serangan-serangan bencana alam yang dibuat oleh HARP kan, ataupun serangan-serangan yang lain. Jadi kita kata kita sekadar fikir untuk nak mempersiapkan diri kita, ni yang kita ada, nak mempersiapkan diri kita daripada bencana alam, daripada bencana kesihatan, virus nak datang pula, lepas ni ada PKP pula, lepas tu bencana ekonomi, lepas tu bencana-bencana yang lain. Jadi kita ingat, kita nak persiapkan diri kita berhadapan dengan apa yang berlaku di tempat kita masing-masing, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Thailand, di Brunei dan sebagainya. Tapi sebenarnya Allah SWT nak mempersiapkan kita, orang beriman itu, untuk membebaskan Al-Aqsa. Membebaskan Al-Aqsa. Jadi bila membebaskan Al-Aqsa itu, maka sebenarnya persiapan itu adalah persiapan yang komprehensif. Komprehensif. Sebab itulah digambarkan di dalam kehidupan kita ini, akan berlaku masa-masa dan saat-saat di mana Allah SWT akan mendatangkan kepada kita ujian-ujian yang besar. Ujian-ujian yang besar. Ini kita sebut daripada hari kemarin, daripada kemarin kita sebut ujian yang besar. Apa ujian yang besar ni? Macam-macam kita sebut. Contohnya pada hari ini kita sebut tentang, kita sibuk menyebut tentang IHR dan International Health Regulation. Kita sibuk menyebut tentang GPT Global Pandemic Treaty. Kita sibuk tentang WHO, sibuk tentang WEF. Sekarang ni pula digital ID, sibuk pula dengan digital currency. Jadi kita tengok macam-macam, sibuk pula dengan PKP bencana alam, PKP sebab ekonomi. Jadi kita sibuk dengan serangan-serangan senjata-senjata yang telah mereka buat untuk menakut-nakutkan manusia, terutamanya orang beriman dan sebagainya. Dan kita pula sibuk dengan perselisihan, tak habis-habis bergaduh, berselisih faham. Yang ustaz ni kata begini, yang ustaz tu kata begitu. Tak boleh nak menyentuh hati-hati ini supaya berbaik sangka dan bergabung dan bersama-sama kita membina kekuatan. Bagaimana yang Allah perintah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan diri kamu dengan segala kekuatan yang ada pada kamu itu. Siapkan. Allah perintah kita siapkan kekuatan. Kita sibuk dengan bergaduh, sibuk bergaduh yang mana sesat, yang mana tak sesat. Dan ini kita lihat sebenarnya apa yang sedang berlakunya bukanlah sekadar kita nak mempersiapkan kita dan diri kita dengan digital ID, IHR, dengan GPT, dengan kita kata ada bencana-bencana alam, masalah food security. Itu semua tu adalah merupakan senjata-senjata yang memang mereka gunakan untuk total control. Total control. Kita akan tengok sekali total control ni. Tapi maknanya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak membawa kita pada hari ini supaya kita berfikir dengan pemikiran yang betul, bukan sekadar nak menangani IHR, nak menangani digital ID, digital currency. Lebih lagi daripada itu, persiapan orang beriman, terutamanya di akhir zaman pada hari ini, ialah persiapan untuk menang, untuk melaksanakan islah, pembaikan, untuk melaksanakan tajdid, kebangkitan. Jadi persiapan yang sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita, bukan sekadar kita kata hari ini baru kita nak kena baik-baik sama-sama, nak jaga ekonomi kita, nak buat pertanian. Itu semua persiapan-persiapan yang memang kita kena buat dalam rangka untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, iaitu tajdid dan kemenangan. Jadi bila kita melihat kepada akan perkara ini, bahawa kita sebenarnya nak mempersiapkan tajdid Islami, taghyir Islami kulli. Itu istilah dia, taghyir Islam kulli, iaitu perubahan Islam secara menyeluruh. Itu sebenarnya yang Allah nak persiapkan kita. Jadi sebab itu peperangan yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini bukan hanya sekadar nak cakap ini Hamas nak pertahankan Gaza ataupun Hamas nak mempertahankan Al-Aqsa. Tidak. Tetapi hakikatnya ialah langkah-langkah, step by step
untuk kita sama-sama mempersiapkan umat, terutamanya orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ada pengisiannya, orang yang ada kekuatan-kekuatan yang telah Allah berikan untuk membebaskan umat satu dunia, membebaskan umat seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, Indonesia bukan. Kita bukan melawan dengan lokal pemimpin-pemimpin lokal lah. Bukan kita nak gaduh dengan negara ke dengan apa, tidak. Kita berhadapan dengan kepimpinan Al-Masih Dajjal dan juga kepimpinan tentera-tentera mereka Dajjal tadi, dan di belakangnya ada iblis. Itu hakikat peperangan yang sedang berlaku. Dan kita hari ini hanya sekadar memikirkan tentang IHR. Oh, kita lepas nak kena cocok, paksa cocok. Betul, kita kena fikir. Bukan kita tak fikir, saya fikir juga. Kita kena fikir, kita kena buat. Tetapi sebenarnya hakikatnya, bila kita melihat peperangan yang telah sedang berlaku di Gaza tadi, dia bukan hanya sekadar peperangan biasa, tapi peperangan untuk membebaskan Al-Aqsa. Dan apakah maksud peperangan membebaskan Al-Aqsa? Membebaskan seluruh dunia daripada cengkaman, daripada genggaman, kongkongan, daripada kezaliman puak-puak Al-Masih Dajjal, daripada mereka yang mahu menghancurkan manusia dan juga menghancurkan orang beriman. Jadi sebab tu kita kena faham ni. Kita kena faham. Ini bukan sekadar nak buat persatuan, pertubuhan. Kan? Kita pun berposak-posak nak buat pertubuhan, nak buat yayasan lah, koperasi lah, apalah. Kita kata inilah penyelesaian. Penyelesaian tu kita kena buat. Tapi bukan itu. Itu hanya untuk mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang dipentahkan oleh Allah. Jadi bila sebut mempersiapkan kekuatan ni, semua ekonominya, educationnya, sosialnya, dari sudut kita kata kekuatan-kekuatan kepimpinannya, kekuatan perpaduannya, kekuatan persenjataannya, semua sekali. Dan persenjataan tu pula bukan pedang dengan kuda je. Kita ingat pedang dengan kuda je, tak, lebih lagi daripada tu. Jadi kita jangan tertipu dengan arus yang ada. Kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai. Kita akan baca sekali lagi. Contohnya fitnah Ad-Duhaimak. Yang mana satu fitnah Ad-Duhaimak ni yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah yang mana selepas fitnah Ad-Duhaimak, Dajjal datang. Dan mereka pun telah menyatakan bahawa mereka Dajjal tu akan datang. Mereka nak supaya Dajjal tu, Malik Messiah, Raja Al-Masih tu datang ketika mana? Ketika dalam tahun 2024, 2025, 2026. Dan kalau boleh 2030 tu mereka kontrol semua, totalitarian. Itu perancangan mereka. Saya tak sebut kita punya ramalan. Ini bukan ramalan. Ini bukan ramalan, tapi ini perancangan. Jadi sebab tu kita nak kena sama-sama memahami akan perkara ini, supaya kita tidak tertipu dengan apa-apa sahaja yang digambarkan oleh dunia pada hari ini. Sebab tu kita hari ini kena faham. Sebab tu saya nak mulakan dengan apa yang berlaku di Palestin. Kenapa? Kerana sebenarnya yang berlaku di Palestin dia akan berkembang. Tak sama 10 tahun dulu perang yang berlaku di Palestin tahun 2013, 2014. Walaupun 2014 serangan Israel ke atas Gaza hebat, bomnya besar-besar orang turun 5 kali ganda, 6 kali ganda daripada Hiroshima, tapi Allah izin tak meletup 2014. Kurang lebih 10 tahun. Jadi kita lihat kat sini bagaimana 2000 tahun-tahun 10 tahun dulu, 20 tahun dulu perang juga Palestin dengan Israel ni, perang juga. Mati juga, ramai mati juga. Sama. Kita ingat sama ke? Tak sama. Kerana peperangan pada masa itu ialah peperangan berkenaan dengan Gaza. Maksudnya Israel serang Gaza, Hamas pertahankan. Serang Gaza, pertahankan. Akhirnya apa jadi? Israel kata kami angkat tangan, kami nak berdamai. Itu ceasefire. Tapi peperangan kali ini bukan sebab Gaza. Peperangan kali ini kerana mereka nak merampas Masjid Al-Aqsa. Mereka nak mengeluarkan dia punya ketua dia, Malik Messiah. Malik Messiah ni Raja Al-Masih. Mereka nak keluarkan. Bila mereka nak keluarkan Malik Messiah ni, maknanya mereka nak control the whole world. Sebab itulah 2024, 2025 ini mereka mensasarkan target sasaran mereka, Malik Messiah keluar.
Sebab tu mereka nak kena rampas Masjid Al-Aqsa. Kenapa nak kena rampas Masjid Al-Aqsa? Kerana Masjid Al-Aqsa tu akan menjadi tempat pusat ibu pejabat kepada Al-Masih Dajjal. Dan perkara yang mereka nak rancang. Sebab itulah berlaku apa yang digambar Taufan Al-Aqsa tadi. Jadi kita kena faham bahawa sebenarnya peperangan ni bukan peperangan sekadar kita kata sikit-sikit, kecil-kecil lepas ni damai lah kot, agaknya macam dulu-dulu. Tak. Dia akan berkembang. Akhirnya kemungkinan besar dia akan melibatkan kita semua. Dan pada masa itulah orang beriman akan pecah kepada tiga. Jadi kita akan baca sekali hadis tu. Pecah pada tiga. Daripada tiga tu dua golongan binasa, satu je tak binasa. Sebab itulah kita nak sebut sini bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bacakan satu hadis Nabi. Hadis ni panjang, saya baca maknalah. Kita masa tak banyak insya-Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis berkenaan fenomena fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad Al-Hakim, kemudian telah disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Az-Zahabi, Albani pun kata sahih berlaku. Jadi ini hadis sahih lah, Jami' As-Saghir, dalam sahihain dia, dan dalam kitab-kitab sahih. Apa kata Rasulullah SAW. Ni kita mulakan dengan ni. Jadi malam ni kita nak tengok betul-betul ni, supaya kita faham apa yang berlaku sekarang. Jadi dia kata sini, ya harabun wa harbun. Saya bacakan maknalah, panjang kalau nak baca yang Arabnya. Satu ketika kata sahabat namanya Abdullah bin Umar meriwayatkan, dikisahkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dia kata apa? Abdullah bin Umar ni radhiyallahu anhum, dua-dua ni sahabat. Bapaknya Umar bin Khattab, anaknya nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum antara sahabat-sahabat yang kuat di sisi Rasulullah SAW. Satu ketika kami duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membincangkan soal ujian fitnah. Maka beliau pun banyak bercerita mengenainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun menyebut tentang fitnah ahlas. Dan kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan fitnah ahlas itu? Maka baginda menjawab, fitnah ahlas itu ialah fitnah ujian orang-orang yang saling memutuskan hubungan dan saling berperang. Jadi fitnah ahlas ni dikata nanti akan ada lepas ni lah, menuju ke kiamat nanti. Orang-orang Islam ni dia berbunuh-bunuh, memutus hubungan, berperang. Jadi sahabat-sahabat dulu macam mana? Mereka tak faham. Kita perang lawan orang musyrikin, kita perang lawan musuh Islam, Rom ke, Parsi ke, ataupun siapa-siapa musyrikin. Tiba-tiba Nabi kata akan ada berlaku perang, putus hubungan. Sahabat pelik sebab semua sayang menyayang antara satu sama lain. Jadi kita bayangkan kita zaman Nabi SAW dulu memang pelik. Kalau kata orang Islam ni bergaduh sama Islam, apalagi berperang, satu yang pelik. Tapi hari ini dia satu yang biasa. Perang ni dah jadi macam kita kata jadi lauk lah. Kalau seorang ustaz tak boleh nak attack seorang ustaz yang lain, cukup salah dia sikit je salah, cukuplah salah tu dia jadikan satu ceramah dia. Bantai itu dia sudah saling bertengkar, saling berperang. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah itu akan ada satu fitnah, ujian dipanggil fitnah sarra. Fitnah tu sarra. Fitnah sarra ni apa? Itu fitnah Allah bagikan kemakmuran, hidupnya mudah. Orang Islam mula kaya, boleh bayar zakat, orang Islam berniaga. Itu sarra kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada kan dakhanuha, iaitu asap. Jadi apabila dalam keadaan senang, makmur tadi, maka di situlah ada ujiannya. Dakhanuha tadi iaitu daripada asap, daripada satu yang kekeliruan, kecelaruan. Bila dah umat Islam mula baik, mula beraman tadi tu, maka ada fitnah asap yang berasal, kata Rasulullah SAW, daripada dua telapak kaki seorang laki-laki dari keturunan aku. Jadi fitnah ni berlaku kepada mereka yang dalam keadaan sarra tadi, iaitu datang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya keturunan Nabi.
Ya, sebab tu kita kena berhati-hati. Bukan kita kata kita nak buruk sangka dengan siapa-siapa, tapi kita kena berhati-hati. Kerana apa? Kerana Nabi sebut akan ada satu fitnah sarra. Masa kita tak perang, kita berdamai, berkasih sayang, tiba-tiba ada pula fitnah ataupun asap, duhan. Duhan ni bukan duhan ni, iaitu asap lah, yang datang daripada keturunan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyatakan, ni seorang lelaki itulah menyatakan bahawa dirinya adalah sebahagian daripada diri aku. Dia kata aku ni ahlul bait, dia kata aku ni keturunan Nabi, aku ni orang yang saleh, yang keturunan Nabi dan sebagainya. Padahal ia sama sekali bukan bahagian daripada aku, bukan bahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah kita nak kata jangan tengok habaib-habaib, bukan. Tapi sebab sini akan ada yang menipu, tu ada, akan ada yang menipu. Tapi kata Nabi, bukan daripada keturunan, daripada bahagian aku, kerana wali-waliku, orang yang menolong agama tadi adalah orang yang dekat dengan aku tadi, hanyalah orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Jadi ada orang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi sebenarnya akidahnya sesat, akidahnya rosak. Mungkin dia mengambil fahaman Syiah, Khawarij ataupun mana-mana, tapi dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Macam itu. Kata Nabi, bukan, mereka bukan kerana orang yang menjadi wali-wali tadi, ataupun orang yang menolong agama Allah, orang yang dikira sebagai saudara Rasul ataupun keturunan Ahlul Bait tadi, ialah mereka yang bertakwa, yang jaga takwa, bukan main-main cakap-cakap je kemudian manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki. Jadi mereka pun mulalah menyatakan bahawa ada laki-laki inilah pemimpin mereka. Maka dia pun melantiklah orang-orang yang ada masalah tu pemimpin mereka, seperti pangkal peha yang menempel ke atas tulang rusuk. Jadi mereka ni nampak macam hebat kan, tulang peha diikat kat tulang rusuk. Jadi kita kata tak stabil lah macam itu. Nampak macam hebat, nampak macam-macam okey semua sebagainya, tapi rupanya di sebalik tu adalah perancangan-perancangan orang yang menipu tadi. Dan kemudian ini berlakulah berjalan, kata Nabi, fitnah as-sarra. Jadi maknanya fitnah as-sarra ni Nabi menggambarkan tentang pemimpin ketika dalam keadaan aman, tak perang. Macam Malaysia, Indonesia tak ada perang ini, tak ada perang, tak ada gaduh-gaduh yang hebat-hebat. Fitnah memutuskan tadi, belum lagi lah, tak lama lagi ada pula kan. Jadi Nabi gambarkan hati-hati, sebab ada orang yang mengaku sebagai ini, aku ni orang baik, aku ni memperjuangkan perjuangan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ni pemimpin dan sebagainya. Tapi Nabi kata bukan, orang memimpin ni orang bertakwa. Jadi kita kena tengok sebenarnya takwa tadi kan. Kemudian selepas daripada sarak ni, kita dah sarak ni, apa sarak kan? Sarak tadi, maka kata Nabi akan terjadilah fitnah ad-duhaima. Duhaima kan, fitnatul duhaima. Ini fitnah apa? Duhaima ni gelap gelita, yang tidak akan membiarkan seorang pun daripada umat aku ini kecuali semua akan ditampar dengan tamparan yang keras. Ini kita sebut malam ni. Jadi ad-duhaima ni satu fitnah yang semua orang kena, Nabi menggunakan perkataan tampar. Kenapa tampar? Tampar ni nampak macam macam tak kasar lah, macam okey je. Tampar, setakat tampar, bukan tumbuk ni kuat, tampar. Nabi menggunakan perkataan tampar. Jadi semuanya akan ditampar dengan tamparan yang keras. Jadi semua orang akan kena tamparan ni, fitnah ad-duhaima ni. Orang disebut apa duhaima ni kan, gelap gelita. Jadi rupanya fitnah duhaima ni adalah fitnah yang sebenarnya semua orang kena. Kita pun kena, saya pun kena, tuan pun kena, semua kena, pakat kena berlaku fitnah ini. Dan kemudian fitnah ini akan menampar dengan tamparan yang keras. Sebenarnya tamparannya keras kepada siapa? Bukan fizikal sahaja, tetapi keras pada akidah, keras kepada kita punya pemikiran, pegangan kita itu keras. Maknanya akidah kita ditampar, apa ni akal kita ditampar, kehidupan kita sebagai seorang Muslim ditampar. Dipinang. Dan kemudian ketika orang yang mengatakan fitnah dah sampai satu ketika kita kata dah selesai kot, dah okey dah, kita dah ada perkampungan kita dah ada persatuan kita dah ada jamaah, kita dah ada taifah, kita dah ada semua, kita dah duduk kat hutan, kita duduk kat mana-mana, contohlah
kata dah okey dah, kita dah buat negara, kita punya pemimpin orang politik kita dah, orang Islam dah menang, arus gelombang kalau kat Malaysia ni gelombang hijau gelombang Islam dah menang, dah kita semua dah okey dah semua. Kita kata kita dah dapat negara, kita dah ada kepimpinan dan sebagainya. Maka ketika mereka kata kita dah okey dah, kita boleh buat dinar, agaknya kita boleh buat semua, boleh buat dah. Maka kata Rasulullah, fitnah tu masih lagi ada. Itu apa benda fitnah yang masih ada lagi ni? Kita tak nak. Kita kata saya tak naklah guna riba. Saya nak buat ekonomi. Kita pun bersama-sama kita buat ekonomi kita, kan? Ataupun saya nak guna dinar, tak nak guna duit fiat money, tak nak guna duit digital currency, tak nak guna duit dinar dan sebagainya. Kita kata okey dah, aku dah okey. Belum okey. Kenapa? Kita kata tengok nanti. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan berkatalah orang-orang beriman tadi, dah okey dah, kita dah ada kampungan, kita dah buat perkampungan dah, kita dah buat village, Islamic village, kita dah buat kita buat dah duduk satu tempat sama-sama, kita menjalankan hukum-hukum Allah, hukum Islam sebagainya. Kita kata dah tak terkena dah dengan fitnah yang digambarkan tadi, fitnah ad-duhaimak tadi. Rupanya Nabi kata masih ada lagi, sehinggalah berlaku di waktu pagi seseorang beriman. Jadi fitnah duhaimak ni sampai menyebabkan seseorang tu boleh beriman waktu pagi, dan kemudian pada waktu petang dia jadi kafir. Petang kafir pula. Ataupun pada petangnya kafir, petangnya beriman, paginya pula kafir. Jadi ni. Dan akhirnya, jadi fitnah duhaimak ni akhirnya menjadikan orang beriman tadi, orang Islam terpecah pada dua golongan. Jadi bukan saja orang ni kafir pagi, petang beriman petang, pagi petang berkafir. Bukan sekadar itu sahaja. Sampai peringkat macam itu kita bayangkan. Sekarang ni dah ada dah, kita nampak dah kan. Fitnah duhaimak ni. Sampailah manusia beriman, manusia Muslim tadi pecah kepada dua golongan. Yang pertama disebut golongan yang beriman. Nabi kata, yang pertama golongan beriman, yang betul-betul beriman ni, tidak ada sikit pun nifak, tidak ada sikit pun munafik. Ini digambarkan Rasulullah. Dan kemudian satu golongan lagi ialah munafik. Nampak janggutnya, nampak kopiahnya, nampak jubahnya, nampak semua Islamik, cakap pun alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, insya-Allah, masya-Allah, semua sebut Islam. Cakap pun Islam belaka. Kita kena jaga takwa kita kena jaga cakap. Saya dengar orang yang cakap macam itu, tapi kita kenal dia siapa, hati saya rasa subhanallah. Jadi dia kata ada golongan yang munafik, nampak hebat di luar. Sebab tu Nabi guna perkataan munafik. Munafik ni maknanya sesuatu yang tersembunyi di dalam, kan? Munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun sebenarnya. Jadi nampak macam janggutnya hebat, jubahnya hebat, serbannya hebat, cakapnya hebat, nampak macam Islamik, boleh baca khutbah, nampaknya Islamik, boleh berceramah, nampak Islamik, ada ribu orang mengikut ceramah dia, tapi rupanya tidak ada sedikit pun iman dalam hati mereka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika hal ini terjadi, bila berlaku pecah di hak beriman, yang munafik, yang beriman sikit pun tidak ada sifat munafik, yang munafik sikit pun tidak ada sifat iman, maka Nabi kata apa? Tunggulah munculnya Malik Mesayap, itu bahasa Yahudi, dan Antichrist bahasa Kristian, bahasa kita Al-Masih Dajjal. Muncul Dajjal pada hari itu ataupun pada keesokan harinya. Jadi hadis sahih ni. Jadi hakikat apa fitnah duhaimak ni? Ini yang saya nak sama-sama gambarkan pada kita pada hari ni. Apa dia fitnah duhaimak ni? Jadi fitnah duhaimak ni kalau kita tengok dari sudut apa yang berlaku, sebenarnya berlaku pada zaman kita. Kenapa zaman kita? Sebab zaman kita inilah kita mendapati bagaimana Islam tu telah dijatuhkan ikatan-ikatannya satu demi satu yang bermula dengan hukuma ataupun pemerintahan, sistem pemerintahan, sampailah nanti berakhir dengan salah, sembahyang. Jadi sembahyang ni kita ingat kita sembahyang lagi, hari ni kita sembahyang lagi, kita ingat, tapi rupa-rupanya sembahyang kita ni Allah tak terima pun. Kenapa? Hatinya ada syirik, hatinya ada perkara yang mengagungkan makhluk, hati yang tak kenal Allah. Contoh kan, walaupun kata sembahyang, tapi hati mensyirikkan Allah. Malahan sembahyang bermain-main pun ada.
Ini kita kata daripada hukumu ataupun kita kata pemerintahan, jatuh dah pemerintahan dah, sampailah kepada yang paling bawah sekali, solat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu ikatan simpulan Islam akan jatuh. Kenapa jatuh satu tu? Itu ad-duhaimah, fitnah ad-duhaimah. Dan kita sedang menghadapi hari ini berapa ramai orang yang tak tahu sembahyang, orang Islam yang tahu sembahyang dan yang sembahyang 5 waktu sehari semalam, hanya kira-kira 20% sahaja kalau kat Malaysia lah. Ini daripada statistik JAKIM dululah, dah lama dah ni. 20% saja yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan yang sembahyang 5 waktu sehari semalam tu pula, yang khusyuk lagilah sedikit. Lagi yang sedikit khusyuk ni pula, janganlah kita ingat khusyuk ni kita boleh sembahyang dengan 13 rukun solat. Dia khusyuk ni, khusyuk dari sudut ada empat bahagian kita ni kan. Khusyuk dari sudut syariatnya, khusyuk dari sudut tarikatnya, khusyuk dari sudut hakikatnya, dan khusyuk dari sudut makrifatnya. Empat ni perlu khusyuk belaka. Khusyuk dari sudut fizikal, khusyuk dari sudut hati, khusyuk dari sudut roh, dan kemudian khusyuk dari sudut kita kata keseluruhannya. Jadi solat tu ada banyak peringkat. Solat banyak peringkat. Ini saya tak nak sebut sini lah, saya tentu kat masa tamrin nanti, masa program kita bersama-sama. Yang sebut kat sini, maknanya khusyuk pun tak lepas. Contoh, kita kata okey, sebab khusyuk dari syariat, kita melaksanakan 13 rukun solat. Tak mana saya minta izin. Bismillah. Khusyuk dari sudut 13 rukun syariat. Apa dia? Bermula dengan apa? Bermula dengan kita niat. Dia ada niat, dia ada rukun hati, qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, contohnya kan. Buat tu semua. Ada tumakninahnya. Jadi rukun syariat 13. Baik. Kemudian rukun tarikat pula. Macam mana tarikat? Tarikat maknanya iaitu yang kaitan dengan hati, yang tadi berkaitan dengan fizikal, benda luar fizikal. Yang kedua khusyuk dari sudut tarikat pula. Tarikat namanya kata Rasulullah apa? Kata Nabi, la salah, tidak ada solat illa melainkan ada hudurul qalb, melainkan ada kehadiran hati. Jadi kalau kita sembahyang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita baca semua rukun cukup, tapi hati kita tidak hadir, maka tak solat, sama macam tak solat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak solat, tidak ada solat mereka-mereka yang tidak ada kehadiran hati. Hudurul qalb, ini dia tariqah. Maknanya khusyuk dari sudut tariqah, tarik perjalanan. Ini pula kena faham juga. Macam mana dikatakan khusyuk dari sudut tariqah. Kemudian khusyuk dari sudut hakikat pula, hakikat roh pula. Khusyuk dari sudut sir kita. Ni semua benda-benda yang kita lihat, rupanya banyak lagi yang kita kena belajar ni, tapi kita tak tahu. Inilah kita dapati bagaimana keadaan hari ini fitnah ad-duhaimah, sehingga solat kita pun kita tak perasan, rupanya Allah tak terima. Kita cukup dua saja, syariat dengan tarikat contoh. Jadi kita sembahyang Allahu Akbar, baca semua elok semua, baca rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun perbuatannya, rukun percakapannya, qaulinya, lidah lisannya, dan rukun hati tadi, lintasan niat tu rukun hati contohnya. Jadi kita kata itu rukun syariat, rukun sembahyang 13. Baik, rukun tarikat tarikat punya hati mesti hadir. Nabi kata kalau tak hadir hati, tak ada solat. Allah tak terima. Baca macam Sudaisi, baca hebat, tetapi Allah tak terima, hatinya tidak bersama dalam solat. Ini pun khusyuk juga. Jadi kita lihat lagi ni, dia punya attack dia, serangan fitnah ad-duhaimah ini, sehingga kan cantik baju ustaz, ada orang sebut pula cantik baju ustaz, ada hadiah daripada orang Indonesia, sahabat Indonesia bagi. Hari ni saya pakai hadiah lah, baju hadiah. Jadi dia sebut kat sini bagaimana khusyuk tadi tu pun dah tak sampai. Jadi ini fitnah ad-duhaimah, fitnah yang menyebabkan hari ini kita gelap, kita tak perasan. Maka kalau kita nak tengok sebagaimana yang kita gambarkan tadi, maka fitnah ad-duhaimah yang menghentam seluruh umat, bukan seluruh umat, seluruh manusia, ialah sistem mulkan Jabariyah itu sendiri.
Yang mana sistem itu menyebabkan seorang ustaz tak perasan dia kufur pada Allah. Saya tak cakap orang biasa, seorang ustaz tak perasan dia menyokong musuh Islam. Dia menyokong musuh Islam. Seorang yang alim dalam ilmu Islam tak perasan dia bagi fatwa. Bagi fatwa yang bukan mengikut nafsu, bukan mengikut takwa, bukan mengikut nafsu punya. Kenapa? Nak ikut arus. Sampai peringkat dia mengharuskan riba, sampai peringkat dia mengharuskan zina. Tak apa kan, kalau orang tu melacurkan diri sebab terpaksa, kalau tidak dia mati tak makan. Dia mati tak makan. Jadi melacur boleh pula, ada fatwa. Pernah dengar tak? Macam pernah dengar dululah kan. Tak apa makan babi, makan satu yang ada DNA babi. Kenapa? Kerana dah tak rupa babi dah, tak ada hidung babi, tak ada dah, dia dah jadi lain dah. Tak apa. Kenapa? Ramai orang nak makan coklat tu, ramai nak taja apa ni, kita syarikat besar pula. Tak apa, kita buat rawatan-rawatan yang tidak Islamik, yang menggunakan janin baby, yang menggunakan apa ni darah ataupun kita kata kera hijau, sel kera hijau, yang menggunakan verocell itulah kan, ataupun yang menggunakan khinzir sebagai bahan dia. Tak apa, guna janin babi, tak apa. Janin babi, janin manusia, bayi, tak apa, boleh jadi. Sebab ni rawatan darurat, mana darurat pun kita tak tahu. Tapi kenapa bagi fatwa? Sebab ikut sains kata macam ni. Dia tak tahu sains, buta sains. Dah buta sains. Tanyalah orang yang ada sains, yang mukmin, yang muslim. Tanyalah orang yang belajar medical engineering ke contohnya, tak tahu kan, yang bioteknologi ke, pharmacologist kan, Dr. Profesor Mustafa Ali kan, toksikologis. Tanyalah orang Islam yang beriman, betul ke nak buat ubat ni kena campur dengan najis? Najis tu apa? Bukan saja khinzir, janin bayi manusia digunakan untuk nak buat vaksin contohnya. Jadi kita tengok ini fatwa kena. Dia tak terfikir ke ada tibun nabawi, tak terfikir ke ada apa ni naturopati, ada juga homeopati. Tak terfikir ke ada perubatan-perubatan lain yang sepatutnya kita explore dulu. Jangan fikir satu je. Kita fikir satu mazhab je. Mazhab tu pula menggunakan najis-najis tadi, darah lah, khinzir lah. Kita guna tu. Yang mazhab lain, perubatan yang lain yang menggunakan bahan-bahan yang suci, dan alhamdulillah terbukti berkesan. Boleh menyembuhkan dengan izin Allah. Tak guna pula hak tu. Jadi ustaz alim sendiri, mereka tak sedar, mereka fatwa ikut nafsu. Saya terpaksa cakap yang ini. Saya terpaksa cakap sebab benda ni akan berlaku tak lama lagi ni, akan berlaku lagi sekali. PKP akan berlaku sekali. Kita kena ambil benda-benda yang haram masuk dalam badan. Tak apa, ada berlaku kita ambil ni apa ni dia kata, dapati dalam coklat ada DNA babi. DNA ni apa dia? DNA ni tak ada apa-apa, tak kecil je, tak ada bentuk babi apa, semua air je. Sekejap lagi ada satu lagi benda yang mungkin kita kena, apa dia? Nak cakap dah ada teknologi, dia akan ambil air suling, dia jadikan daripada darah babi dia jadikan air, darah babi tukar kepada air. Kita kata tak apalah, dah jadi air, bolehlah kot, dah jadi air kot. Tapi DNA ada lagi tak? Ada lagi, DNA babi ada lagi walaupun dia ada air. Ni air ni H2O kan, hidrogen 2 oksigen 1. Ni ada, tapi ada tak DNA babi tu? Ada lagi. Jadi kita pun tak apalah guna. Kita bagi fatwa, okeylah. Ada yang berbangga pula, namanya Profesor Datuk dan sebagainya, Profesor Datuk Doktor sekalian, pengajaran Islam. Saya tahu bahagian genetik, teknologi, bio, DNA ni. Siapa dia nak sebut dia tahu DNA ni? Kena tanya orang bioteknologi lah bahawa betul. Jadi kita lihat ini kata duhai mak ni gelap gelita. Ada ilmu, boleh kita kata buat hukum sebagainya, tetapi takwa Allah cabut. Ini kata duhai mak sistem. Mulakan Jabariyah itu sendiri adalah fitnah ad-duhai mak yang paling besar.
Dan antara yang kita sedang berhadapan dengannya sekarang ini contohnya ialah digital ID. Saya nak tunjuk sikit digital ID ni. Sebenarnya digital ID ni saya nak buat satu sesi khas. Bukan malam ni lah. Bukan malam ni. Nanti kita akan sama-sama dengan pakar-pakar yang lain, insya-Allah. Jadi tengok digital ID. Contoh digital ID. Bagus tak digital ID ni? Kalau kita kata bagus digital ID ni, kan kenapa dia boleh memudahkan kita buat kerja dan sebagainya. Tapi dia menyangkut semua benda dalam hidup kita. Contohnya healthcare, dari sudut kesihatan, dari sudut financial services, keuangan kita, gaji kita, dan semua. And food sustainability, dari sudut makanannya, dari sudut kita kata usaha-usaha untuk kelestarian hidup kita, dari sudut nak travelling pun kena guna mobility, humanitarian response, dari sudut kemanusiaan, dan dari sudut e-commerce, perniagaan, trading, social platform, e-government, telecommunication, semua terlibat. Jadi maknanya apa yang saya sebut je, antara benda yang orang-orang yang berfikir ni bercakap, antara perkara yang menjadi concern kita tentang digital ID ni contohnya ialah bahawa bukanlah ID itu saja, kita nama saya sekian-sekian, saya daripada mana, sebagainya, tapi sebenarnya yang lebih penting ialah overall digital ID ecosystem, seluruh sistem itu, dan perkara yang menjadi concern kita, keprihatinan kita ini ialah bagaimana digambarkan oleh para pengganyi. Dia kata, saya sebut bahasa Inggeris sikit lah, poor legislation underpinning the digital ID system. Bukan digital ID ni setakat nama saya siapa, saya daripada mana, ni kad perangan saya punya, nombor saya macam ni, tapi the whole system ada satu legislation dia sudut nak menjaga hak-hak dia, nak menjaga dia punya perkara-perkara bersekongkol dengan surveillance, security. Itu yang masalah tu, kan? Itu yang masalah, yang mana untuk menjamin supaya sistem itu boleh dipercayai, trusted. Ini tak ada ni. RUU Malaysia ada RUU tentang digital ID ni ada. Yang ada di dalam dia punya website, kami tidak bertanggungjawab sekiranya perkara-perkara yang pembocoran, penjualan, kehilangan data-data, kami tak bertanggungjawab. Itu yang disebut. Sebenarnya saya tak sentuh ni, saya sentuh sikit-sikit ni sebab saya nak sentuh satu khas nanti kemudian bersama kawan-kawan kita akan memang buat insya-Allah. Baik, saya bacakan. Contohnya bagaimana kita memastikan tidak berlaku abuse, penyalahgunaan, penyelewengan data-data kita tu. Okey. Data bank, data hospital, data kita ke sekolah, data kita education, contoh tadi, ataupun data kita mana-mana, sama tak? Dia punya level of security tak sama. Jadi semua masuk satu tempat, kan? Data bank yang dipegang oleh bank, contohnya kita ada data dalam bank, nama kita, account number, sebagainya. Data bank ni security dia antara yang top. Maknanya tak sama dengan data kita pergi kesihatan. Tiba-tiba data sama-sama. Siapa nak pastikan data ni kena jaga, data ni siapa yang security, siapa password dia? Password kita pun dia pegang, password kita pun dia tahu. Jadi di mana undang-undang untuk pengurusan digital ID? Ini semua persoalan-persoalan yang kita nak kena tanya. Bayangkan kaki tangan kerajaan akan diwajibkan, kata PMX, akan diwajibkan. Dan bayangkan kaki tangan kerajaan sekiranya berlaku sesuatu kepada mereka, abuse di dalam data tadi, berlaku hackers, hack kerana godam dan sebagainya, siapa nak bertanggungjawab? Siapa nak tanggungjawab? Menteri yang tengok, oh minta maaf, I'm sorry, kita buat dulu, lepas tu kalau silap minta maaf. Itulah budaya yang ada pada politik kita ini. Buat dulu, cakap dulu, lepas tu salah minta maaf, oh I'm sorry. Jadi bila kata digital ID sahaja, dia menyentuh semua aspek. Saya bacakan sebahagian. Tadi tu sekali dia punya besar makro, kan? Contohnya dari sudut government, e-government, dapat subsidi, tak dapat subsidi. Dari sudut pendidikan, nak masuk sekolah, nak masuk universiti, data-data kita yang private, yang personal, license kita, IC kita, kemudian bank, data bank pula, dari sudut keuangan kita,
Kemudian data dari sudut healthcare ni contohnya apa? Blood type, kita blood type apa, kita ada penyakit apa, orang ni ada penyakit, kita ada penyakit, contoh kita ada penyakit yang agak rare ataupun malu lah kalau orang tahu penyakit. Contohnya ada orang tu ada penyakit AIDS, dia nak cerita kat orang saya ada AIDS, ada ke nak cerita? Tak ada. Itu peribadi dia, itu personal, semua dia akan diletak kat situ kan. Sampai peringkat kan, ubat yang dia ambil pun ada dalam data tu. Dia sakit apa? Darah tinggi, sakit lemah jantung, sakit kencing manis, sakit insomnia, sakit gila dan sebagainya contohnya. Tiba-tiba ubat dia ini semua ada, pakat-pakat ada. Dan kita boleh ke nak bagi data-data ni kepada semua orang tengok? Ataupun kalau tak semua orang tengok, orang-orang yang kita tak kenal tengok. Jadi ini semua antara concern. Kalau dulu hospital yang pegang, bila hospital pegang memang untuk perubatan, jadi yang tahu tu doktor yang berapa orang itu yang tahu. Tak sampai orang bank pun tahu. Ini orang bank boleh akses contohnya. Baik, jadi begitu juga dengan DNA. Ini lebih teruk lagi. Dia boleh ambil data DNA kita, dan DNA ni dia lebih besar lagi daripada sekadar blood type, jenis darah. Jadi kita nak sebut sini, tak boleh nak lari. Kemudian ekonomi, kita bisnes apa, trading apa, company kita apa, job kita, duit kita berapa banyak, detail tentang duit kita banyak, orang lain boleh tahu. Oh, dia ni bisnes minyak ni, dia ada 300 juta ringgit, dolar dalam dia punya akaun ni. Siapa yang tahu tu? Orang yang pegang data tu tahu. Ni boleh dimanfaatkan. Bocor pula dia kata, tu dia ada anak dia sekian-sekian, bagi maklumat pada orang tukang coret, aku dapat 10% cukup lah. Minta dia ada 300 juta, minta 100 juta cukup lah. Data tu siapa pegang? Data tu orang yang pegang. Siapa orang tu? Kita tak kenal pun. Tapi kalau data tu bank pegang, bank dia ada dia punya etika tertentu, security tertentu. Jadi bila data tu pergi kepada orang yang tak berkenaan dengan bank, dia tak rasa benda tu sebagai, kita kata perlu kepada security. Dia boleh share. Kau tahu tak, tadi aku tengok kan, ada seorang ni, rupanya dia jual minyak pakai selekeh je, apek ni pakai selekeh je, tapi dia jual minyak. Tahu berapa? Ada 500 juta US dollar dalam akaun dia cakap. Pada dia cakap dengan kawan-kawan je, tapi kawan kita, siapa dia tu? Siapa? Tu nampak tu rumah tu. Itulah dia. Kaya tu, nampak miskin, tak ada apa, kaya tu. Ya ke? Okey. Kawan dia ni rupanya penyamun. Yang kita ni yang jaga data tu tak tahu siapa tu, cakap. Kalau tak nak cakap, tak nak tuduh yang buruk lah. Jadi data dari sudut job, income, workers dia bekerja kat mana, retail company dia, private life, apa kesukaan dia, hobi dia, ibadah yang rahsia, sirriyah, dia suka bagi sedekah pada orang, bagi sedekah dengan sir, tiba-tiba hari ni semua orang tahu. Life preference, apa yang kegemaran dia, apakah yang dia suka, apa tak suka. Life problem, ada masalah dia pun ada dalam data tu nanti. Akan ada semua sekali. Weaknesses, kelemahan dia. Sebab bila dia buat interview, katakanlah syarikat company dia interview, jadi syarikat tu berreport, dia ni kelemahan ni kan A, B, C, D. Dulu bos dia tahu kelemahan syarikat dia tertutup, tiba-tiba sekarang ni orang lain boleh akses. Dia ni dah tahu dah lemah dia ni, kelemahan dia ni tak boleh tidur malam, kelemahan dia insomnia, tak boleh sekian. Dia pula main pula dengan orang lain, dia buat pula dengan orang lain. Begitu juga dengan internal family matter, ada masalah keluarga pun boleh masuk dalam data juga. Dia akan kumpul semua sekali. Jadi bila kita kata kumpul semua sekali, ini tamparan yang hebat lah kepada kita. Jadi rupa-rupanya aduhai mak yang Nabi sebut tu, yang betul-betul menguasai, ialah apabila sistem yang dibuat oleh Dajjal ni sampai ke muncak, dia kenal kita semua, dia tengok kita, dia tahu DNA kita pun dia tahu. Sampai peringkat dia tahu masalah kita, keluarga kita, anak kita berapa duit kita, dia tahu kat mana kita. Dulu boleh kita hide sembunyi, dia tak nak lah bangga-bangga. Sekarang dia boleh tengok, aku tahu datang kau. Tambahan pula kerajaan kita, dia ambil pula orang luar, syarikat luar, untuk nak jadi maintenance dan sebagainya, Ripple ke apa sebagainya namanya tu. Orang putih pula, orang Singapura pula, dan akhirnya sampai kepada IMF, sampai kepada World Bank, sampai kepada World Organization. Jadi data kita bukan kat kita dekat sini je, data kita sampai ke sana tu. Jadi bahaya tak bahaya? Bahaya, ini fitnah.
Ini ujian yang besar. Ujian yang besar sebenarnya. Tapi kita tak nampak lagi lah. Kita tak sebenarnya tentang digital ID ni, saya tak nak sentuh banyak-banyak, tapi inilah yang berlaku. Maka apabila berlaku fitnah duhaimak ni sampai peringkat kita boleh dikontrol. Siapa yang agak-agak menentang kerajaan, dia boleh picit je satu button, habis delete semua duit dia. Daripada ratus-ratus juta US dollar dalam akaun dia, kosong dia boleh buat. Dia boleh buat. Jadi ini antara perkara-perkara yang digambarkan fitnah ad-duhaimak. Di mana akhirnya nanti dia akan gunakan. Ini kalau pemimpin kita soleh, pemimpin kita beriman, pemimpin kita bertakwa, tak tuduh orang, tak lawan orang. Hari ni pemimpin dia, kita tahulah jauh mana takwa dia. Takwa pemimpin kita ni kita boleh tahulah. Kita boleh tahulah, yang tak kira lah yang namanya menteri ke, Perdana Menteri ke, siapa sahaja, kita tahulah. Kita tahu sejauh mana ikhlas mereka, berjuang mereka, perjuangan mereka tu kita tahulah. Penipuan mereka kita tahulah. Dekat media masa banyak dah orang-orang yang memegang jawatan amanah ni, banyak dah berlaku banyak. Kalau saya nak tunjukkan dia punya kes-kes tu, banyak sangat berlaku kes penyelewengan data MySejahtera pun tak lepas, apalagi data secara menyeluruh. Ini contoh fitnah ad-duhaimak yang kita sedang berhadapan dengannya. Ini tak termasuk lagi dengan kita sebut tadi digital currency. Digital currency pun lagi lah. Tak termasuk lagi dengan perancangan-perancangan emergency, kecemasan, kesihatan dan sebagainya. Jadi fitnah ad-duhaimak ni tidak terlepas. Semua kena. Jadi sebab itulah dalam hal ini saya nak menyebut pada malam ni, saya nak sambung dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis Imam Daud, Imam Daud dan Abu Daud daripada Tirmizi dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah? Saya baca makna sajalah sebab masa-masa. Sesungguhnya di belakang kamu kelak, maknanya di hari-hari kemudian, ada masa-masa yang menuntut kesabaran yang tinggi, ekstra kesabaran yang tinggi. Orang yang bersabar di atas ajaran Islam itu pada masa itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Orang yang beramal berjuang demi Islam tadi pada masa itu akan mendapat pahala 50 kali ganda beramal seperti amalnya para sahabat-sahabat tadi. Jadi Nabi gambarkan akan adalah masa-masa yang susah, masa-masa yang payah yang kita semua ini akan berhadapan. Ini fitnah ad-duhaimak. Kemudian satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga panjang. Saya nak menyatakan apabila sampai pada fitnah ad-duhaimak. Jadi 2024 ni kita akan maksima, dia akan ditekan dengan fitnah ad-duhaimak ni. Fitnah ad-duhaimak ni ditekan maksima. Sampailah 2025, sampailah 2026, sampailah 2027. Dia nak rancang sampai 2030 habis semua, totalitarian 2030. Ini dipanggil agenda 30. Ini kita kaji ni, kita nampak ni, ini bukan main-main lagi ni, ini bukan teori dah, ini dah terbukti dah. Kalau siapa yang kata teori, tinggalkanlah, tak payah fikirkan dia dah. Teori, bagi kesedaran kat dia, jadi tak payah nak berdebat-debat. Ni tak ada masa nak berdebat dah, tak ada masa nak berdebat. Sekarang ni masa untuk beramal. Macam mana nak persiapkan diri kita? Ini ada orang banyak tanya soalan, Ustaz, macam mana nak mempersiapkan diri? Saya nak tahu nak buat macam mana ni. Kita sedang berhadapan dengan perkara-perkara yang begini-begini. Saya tahu. Ini kita bincang ni. Baik. Apa kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya nak buka Amirul Mukminin. Hadis ni panjang. Saya bacakan. Hadis ni adalah hadis Imam Daud, Abu Daud dalam kitab Al-Malahim. Kemudian Imam Ahmad dalam musnad dia, Imam Abu Daud Al-Tayalisi, Imam Ibn Hibban dan Syekh Albani sendiri. Syekh Albani, orang yang menyokong Syekh Albani ni kan, dia kata apa? Hadis ini hasan, sahih dan sanadnya baik. Ini kata Syekh Albani. Ada orang nak ambil Syekh Albani punya pandangan lah. Jadi ini sahih. Ada Sunan Abi Daud dan sebagainya. Jadi saya bacakan hadis. Hadis ini panjang. Saya bacakan hadis ni. Kita tengok. Akan ada segolongan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan ada segolongan kaum dari umat aku yang menetap di sebuah daerah yang mereka namakan Basrah. Ini satu hadis Nabi sebut tentang Basrah. Basrah ni mana? Basrah ni ada banyak tempat.
Ada di Iraq, di Syria pun ada, di Iraq pun ada, di Turki pun ada banyak tempat lah. Jadi Basrah yang mana ni, maknanya umum lah, umum begitu kan. Di sini tapi di masa di sisi sebuah sungai yang disebut Dajlah, di Iraq lah. Sungai yang ada Dajlah nama dia. Dan di atas sungai ini ada sebuah jembatan. Sungai ada jembatan, kata Nabi SAW. Nabi punya description sampai jembatan pun Nabi sebut. Penduduk daerah ini akan bertambah banyak, ramai akan bertambah. Basrah ni kalau yang dimasukkan di sini ni, ada kawan saya pensyarah UAE daripada Basrah lah. Daripada Basrah. Dia mengajar bahasa Arab di UAE dululah. Dah lama tak jumpa dia. Dia kata apa? Basrah ni 50-50. Kan? Iaitu Syiah 50%, Sunni 50% di Basrah. Disebut. Dia kat situ dia kata kami kenal Syiah sebab kami sama duduk dengan dia, jiran dengan dia orang ni. 50%, 50-50. Saya tak nak cerita Syiah lah, saya sebut kat sini. Kan? Basrah ni maknanya orang Islam tu dia terpecah lah. Baik. Daerahnya banyak dan menjadi salah satu negeri yang untuk orang, ada sebagian akan berhijrah ke situ. Baik. Kelak di akhir zaman, kata Rasulullah, zaman Bani Qanturah yang berwajah lebar dan bermata sipit datang menyerbu. Qanturah ni macam bahasa kita ni macam orang apa ni, Rom, Eropah ataupun orang Turki, orang bangsa-bangsa yang putih sikit ni, Qanturah kan. Qanturah ni juga bahasa-bahasa orang-orang yang berasal daripada sebelah China pun adalah, dia punya keturunan-keturunan dia. Zaman Bani Qanturah yang berwajah lebar dan bermata sipit akan datang menyerbu, akan serang sehingga mereka mencapai tepian sungai Dajlah, sampai mereka sampai ke sungai Dajlah di Iraq tadi. Pada saat itu penduduk daerah itu akan terpecah pada 3 kumpulan. Ini Nabi gambarkan bila sampai satu waktu di mana serangan bermula setelah fitnah Ad-Duhaimaq. Setelah fitnah Ad-Duhaimaq tu memecahkan orang beriman, tak ada sikit pun munafik, orang munafik tak ada sikit pun iman kan. Dan orang kafir yang tadi tu, maka orang Islam pecah 3. Ni tengok ni hadis ni. Dia kata apa? Orang Islam, maka pada saat itu daerah tu akan terpecah kepada 3 kelompok. Ni daerah tadilah Ni hadis tentang daerah Basrah tadi. Satu kelompok akan mengikuti ekor sapi. Mereka akan bawa dia punya harta dia, dia punya lembu dia sebagainya, bawa menyelamatkan diri ke pendalaman, menyelamatkan diri, masuk hutan ke, masuk naik gunung ke apa sebagainya, bawalah dia punya binatang-binatang tadi dan mereka binasa, mereka pun habis. Satu kelompok lagi memilih menyelamatkan diri menjadi kafir. Satu kelompok akan kami bersama kamu, wahai tentera-tentera Dajjal, kami bersama kamu, kami ikut kamu, dan ini pun binasa. Dan kelompok terakhir, Taifah yang terakhir itu firqah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini, yang terakhir menempatkan keluarganya belakang punggung mereka dan bertempur melawan musuh. Yang ketiga ni, mereka duduk dengan sunnah, bersama-sama keluarga mereka, berhadapan dengan apa yang dia tak ikut arus, dia berlawan dengan mereka, dan itulah orang yang mati syahid. Sebahagian mereka akan mati syahid. Dalam hadis yang, dalam lafaz yang lain, hadis yang lebih kurang sama tapi apa lain, yang ini lebih umum, Nabi tidak sebut pasal Basrah. Dalam hadis ini Nabi tak sebut pasal bahasanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Abu Daud dan sebagainya, yang perawinya adalah sekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa hadis ni pula cakap. Maka kaum muslimin terpecah kepada 3 golongan. Jadi apabila kita dibayangkan Nabi SAW, apabila berlaku serangan daripada tentera Dajjal, mula attack, mula serang, one world religion masuk, pluralisme masuk kan, apabila dimulai dipaksa, ikut yang ini, ikut yang tak ikut kena tangkap, tak ikut kena dipaksa, main serangan bermula kan? Maka kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan. Satu golongan menuntun unta-unta mereka untuk menyelamatkan diri ke pendalaman. Satu golongan tarik, bawa naik kereta dia. Kalau dulu unta sekarang kereta kan, kereta ke lembu ke apa sebagainya, tarik selamatkan, bagi selamat diri. Kenapa? Dajjal nak datang, kita ni nak selamatkan diri, pergi ke kawasan pendalaman, pergi masuk hutan, masuk kampung semua, dan mereka binasa. Sebab tu saya sebutkan sini, Muslim village bukan solusi. Sebab apa? Nabi dah sebut dah, pergi ke pendalaman, pergi ke hutan, nak selamatkan diri, binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi masuk hutan nak buat Muslim village, kita ingat kita selamat, rupanya tak selamat. Siapa kata? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata, bukan Muslim village ni bukan solusi, strategi, salah satu strategi. Kita kena faham ni. Sebab tu bila nak ajak faham, ramai yang dah faham, buat tak faham kan?
Kemudian satu golongan memilih kekafiran untuk dirinya. Mari ikut arus satu. Kita kena berdamai dengan dia orang ni. Kita kena buat baik. Kita ni negara aman. Tak nak perang-perang. Tak nak gaduh-gaduh. Tak apalah. Israel nak masuk Malaysia ke? Masuklah. Tak apa. Tafadhal. Nak tanah ni? Ambil. Jangan gaduh. Kan? Jangan gaduh. Ambil. Nak apa? Nak ni? Ambil. Silakan. Nak ambil kepimpinan ke? Nak bagi Dajjal jadi pemimpin? Tak apa. Tafadhal. Tak apa. Kita bukan orang berebut kepimpinan. Kita patuh kepada sultan, kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu mengajak pada kekufuran, tapi ikut saja, maknanya dia ikut arus. Maka kata Rasul SAW, kelompok kedua ini mereka memilih kekafiran untuk dirinya. Olok-oloknya bila bersama dengan Dajjal, bersama dengan tentera-tentera yang mengganas tadi, selamat. Dapat gaji aku, dapat kontrol gaji aku, dapat kontrol jawatan aku. Dia tak kacau. Tak, dia akan dibunuh. Binasa, kata Rasulullah SAW. Kelompok kedua ni memilih kekafiran, mengikut arus, dan kemudian juga binasa. Nabi sebut. Ini hadis sahih ni. Saya bukan main-main. Dan kita zaman itu semakin dekat ni. Dajjal nak keluar semakin dekat. Sebab tu perjuangan yang saya sebut mula-mula awal-awal ni, siapa yang baru masuk ni tolong dengar daripada awal. Palestin ni bukan main-main ni. Baik. Jadi ada pun satu taifah, satu firqah, satu kelompok yang terakhir, yang ketiga, orang Islam ketiga ni menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka. Maknanya mereka bawa keluarga dia, jaga, tanggungjawab. Dia tak sebut pasal unta, tak sebut pasal lembu, tak sebut pasal harta, tak. Keluarganya ahlinya, maknanya terdiri daripada dirinya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, saudara sedaging, bawa di belakang punggung mereka, bentuk satu ketumbukan, kelompok, duduk dalam satu kelompok, mereka bawa ikut sekali di belakang punggung mereka, jadi pemimpin maknanya. Dan mereka pun berperang, menyongsong musuh. Mereka pun berhadapan dengan fitnah tadi. Berperang ni bukanlah maknanya perang ni harb silah dengan senjata, tak semesti. Tapi maknanya mereka faham hak ni batil, hak ni sesat. Kita kena tak boleh terima, tak boleh ikut arus, tak boleh. Kita kena ada pegangan kita sendiri, kita ada prinsip kita sendiri. Kita tak boleh sesat macam orang lain sesat. Dia ada perjuangan dia. Ada perjuangan. Maka dia bawa maju berperang menyongsong musuh. Orang yang terbunuh di antara mereka, jadi ada kalangan mereka yang umurnya memang pendek, maknanya umurnya setakat tu je. Kan? Allah gambarkan apa kata? Wa kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada kematiannya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apa kata Allah firman? Dan sampai waktu ajal, tak akan lambat walaupun sesaat, tak akan cepat walaupun sesaat. Jadi maknanya apa? Maknanya sampai ajal tu, maka Nabi kata matilah dia. Bukan mati sebab Dajjal ke apa. Tak. Allah ambil nyawanya dah masa dia. Maka kata Rasulullah SAW, matilah dia sebagai mati syahid. Jadi orang ini mati syahid bukan dengan pertama. Yang pertama tadi takut dengan Dajjal, takut dengan kekuatan musuh, lari nak selamatkan diri. Dia bukan takut ke Allah. Sebab tu dia tak berjuang. Tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Dia takut dengan manusia, dia takutkan makhluk, dia takutkan virus, dia takutkan vaksin, takutkan tentera, takutkan dengan Dajjal yang datang tadi. Dia bukan takut dengan Allah. Sebab tu kata Nabi, binasa. Mati kata Allah binasa. Tapi yang berjuang ni, yang ada prinsip, yang ada kekuatan akidahnya, yang nak jaga sunnahnya. Apa sunnahnya? JDT, jihad, dakwah dan tarbiyah. Nak jaga sungguh-sungguh, nak membina kekuatan. Wa'idul lahum mastata'tu min quwwah, menjaga kesihatan, keselamatan, menjaga kekuatan. Maka pada ketika itu mereka memilih beriman pada Allah bersama dengan taifah tadi, bersama dengan perjuangan tadi. Ada di kalangan mereka yang umurnya pendek, umur tak panjang, maka syahidlah mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah melimpahkan kemenangan. Dan bagi mereka ni yang umurnya panjang, Allah limpahkan kemenangan, bagi kemenangan. Allah bagi kemenangan pada mereka yang tersisa. Jadi hadis ni menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kita bila berhadapan dengan kesusahan, dengan IHR lah, dengan digital ID lah, dengan digital currency lah, dengan bencana alam lah dan sebagainya. Maka perlu kepada kita faham bahawa kita perlu berjuang memegang prinsip-prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kan ada ilmu.
Jangan kita main ikut aja semua cadangan-cadangan ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni bagi ceramah ni, dia tak mengkaji pun. Saya tak nak cakap siapa-siapa no? Tak mengkaji. Dia cuma baca aja hadis yang begini, cuma baca Quran gini, dia cuma tengok-tengok gitu kan. Tapi mengkaji, melihat macam mana harakah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harakah Rasulullah sallam, harakah Nabi ni, bagaimana dia bergerak. Nabi menghidupkan dakwah, Nabi menghidupkan tarbiyah, Nabi membina jihad, perjuangan di kalangan mereka. Kemudian berlaku pula hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi mereka ni beriman, tarbiyah, melaksanakan hijrah, pembaikan, pembentukan diri dan melakukan jihad fi sabilillah. Ini semua sunnah-sunnah besar. Jadi dia sebut kat sini, bila mereka melaksanakan itu, maka mereka lah yang akan diberikan kekuatan dan keselamatan. Bagi mereka yang umurnya dah sampai waktu, dia akan syahid fi sabilillah. Bagi mereka yang umurnya panjang, maka Allah akan bagi kemenangan bagi sisa-sisa tadi, orang yang tinggal tadi. Maka sebab itulah pada malam ini kita kena faham. Saya ulang lagi sebenarnya tajuk ni, sebab ada di kalangan kita dah tak karuan dah, takut. Ustaz, macam mana nak kena berhenti kerja ke Ustaz? Sebab apa? Sebab saya nak kena buat sekian, nak kena berhenti kerja ke Ustaz? Macam mana nak buat ni? Ada yang menangis, ada yang menangis. Bismillah. Ada yang tak tahu nak buat apa-apa, lari masuk hutan. Jadi macam golongan yang pertama lah, lari masuk hutan, duduk pergi ke sana. Kemudian ada pula golongan yang ambil kesempatan. Okey, kami nak buat perkampungan Islam, mari sini, bayar seorang 10,000. Ni tapak rumah ni, bayar, kita akan buat kuda lah apa sebagainya, bayar sini, kita buat ni, buat perkampungan Islam. Kalau perkampungan Islam tu betul-betul baik dengan dia punya sunnahnya, ada tarbiyahnya, ada dakwahnya, ada perjuangannya, tak apa. Tapi lari sebab takut. Takut, kata Syekh Imran Husin, bandar-bandar akan diserang sebagainya, kita kena lari ke kampung-kampung dan ke pergunungan. Kita kena pindah, kita pindah je. Tak tahu sebenarnya bukan pindah macam itu je. Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi Nabi bukan berhijrah macam gitu kosong-kosong, tak ada apa-apa kan. Nabi bukan berhijrah tak ada perancangan. Ada perancangan. Tahu perancangan dia apa? Contohnya setahun kurang lebih sebelum berhijrah tu, Nabi dah arahkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an pergi ke Madinah, buat satu persiapannya apa? Dakwah, bina, tarbiyah, dan kemudian hidupkan semangat berjuang pada jalan Allah. Mus'ab bin Umair pergi menyampaikan dakwahnya, mentarbiyah orang-orang di Madinah. Sehingga bila sampai waktu nak berhijrah, Nabi bertanya dengan Mus'ab, "Ya Mus'ab, bagaimana laporan kamu di Madinah?" Kata Mus'ab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu pintu pun dalam di Madinah, melainkan semua dah mendengar tentang dakwah engkau ya Rasulullah, tentang perjuanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi kata, kalau begitu sudah sampai waktunya. Maka pada masa yang sama Allah perintahkan hijrah dulu. Tapi Nabi buat persiapan. Okey, sahabat-sahabat yang mustadhafin pergi dulu, yang lemah-lemah pergi dulu, pergi senyap-senyap, sebab nanti kena tangkap pula dengan tuannya sebagainya. Pergi senyap-senyap sikit. Lepas tu sahabat-sahabat lalas yang kuat-kuat sikit pergi. Omar dia pergi, dia cakap lagi, "Aku nak pergi ke Madinah, hijrah. Siapa yang nak isterinya jadi janda, anak jadi yatim piatu, maka mari sini depan dengan Omar." Omar cakap macam itu, tak ada orang berani nak lawan dia. Tapi sahabat-sahabat yang lemah, yang mustadhafin, golongan lemah, mereka pelan-pelan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama Abu Bakar As-Siddiq keluar pelan-pelan daripada rumah. Bukan sebab takut, tak. Sebab Nabi nak tunjukkan keperluan kepada kita merancang, menyusun. Ada strategi, bukannya main pergi hijrah, main pakat-pakat pergi Gunung Jerai lah. Kita pergi Gunung Jerai pakat-pakat ni. Semua orang terus cakap Gunung Jerai ni bagus, pakat pergi Gunung Jerai. Kalau Johor, kita pergi Gunung Ledang lah, pakat-pakat pergi Gunung Ledang. Pakat-pakat pergi kat gunung mana lah kan. Tapi lepas tu tak tahu apa-apa nak buat. Sembahyang pun tak ada, Quran pun tak ada guru, tak ada murabbi yang nak membimbing, yang nak memimpin, tak ada.
Hari kita nak pergi sana buat apa? Dah duduk sampai 12 tahun, 13 tahun, ada yang banyak tahun lagi, 15 tahun pun ada. Akhirnya patah balik ke bandar. Tak datang-datang pun Dajjal tak datang, dah duduk 15 tahun dalam hutan ni. Dah tinggalkan semua sekali. Dajjal tak datang lagi. Siapa merabi dia? Siapa pemimpin dia? Siapa yang tahu sunnah-sunnah Nabi tadi? Ini kita kena betulkan balik. Kita kena betulkan semula. Kalau tidak, kita akan terperangkap dengan arus. Ini pun arus juga, arus yang pertama tadi. Maka sebab itulah dalam hal ini kita kena faham, dalam kita berhadapan dengan 2024 ni, dengan digital ID-nya, semua bahagian perancangan mereka tadi, maka kita kena tahu amal apa yang perlu dibuat. Jadi prioriti yang kita kena laksanakan pada hari ini ialah prioriti ialah kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bekerja, tetap beramal walaupun fitnahnya besar, ujiannya besar menimpa umat. Kita jangan fikir benda-benda yang tidak sunnah. Kena melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Kena ada amal ma'ruf nahi mungkar. Hari ini kita tak pernah fikir pun nak tarbiyah diri kita, tak pernah fikir pun nak tingkatkan iman kita, tak pernah fikir pun nak perbaiki takwa kita, tapi kita nak lari daripada Dajjal. Agak-agak kita lepas tak? InsyaAllah tak lepas. Jadi yang Nabi sebut sini bukanlah orang tahu Dajjal ni, tentera apa, Dajjal nak datang, kita nak kena IHR, nak kena apa semua, kita kena lari. Kita ingat lari itu penyelesaian. Nabi kata bukan. Penyelesaiannya bersama dengan sunnah Nabi, berjuang melaksanakan tarbiyah, bina diri kita, melaksanakan dakwah, tolong ajak orang ramai pergi bersama-sama dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjuang tingkatkan kekuatan, bina kekuatan. Di situ ada bantuan, di situ ada pertolongan, di situ ada rahmat dan barakah daripada Allah. Jadi sebab tu kita kena faham, lagi susah ujiannya, lagi besar fitnahnya, makin lebih hebatlah persiapan kita. Jangan kita ingat, tak apalah, aku dah ada kampung, aku dah ada tanah dekat serta tempat ni, aku dah ada buat, boleh buat lah, tak ada orang boleh kacau ni. Bukan macam gitu. Bukan macam gitu. Baik. Jadi amal soleh adalah merupakan dalil kekuatan mereka yang berada di akhir zaman. Jadi amal soleh ni kekuatan. Bukan kekuatan sebab kita ada tanah duduk kat belakang mana-mana, hutan mana-mana, dekat gunung, dalam gua mana-mana. Jadi Ashabul Kahfi, dia kata sunnahnya kita kena masuk gua. Kenapa? Ashabul Kahfi masuk gua. Jadi kita kena masuk gua, tu sunnah dia. Ni cerita Ashabul Kahfi ni menarik juga ni. Ada orang kata Ashabul Kahfi ni Nasara lah, Kristian lah, apa benda lah. Tak nak sentuh lah benda tu. Tapi nak sebut kat sini, buang masa sentuh benda tu kan. Jadi amal soleh ni sebenarnya kekuatan, tanda kita kuat, tanda kita selamat, tanda kita berjaya berhadapan dengan fitnah duhaima dan fitnah ujian-ujian yang lain ialah dengan amal soleh, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah perkara yang paling prioriti sekali pada masa ini ialah kita kena membina kekuatan islah ni apa? Memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, dan pada masa yang sama kita membina kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi yang pertama sekali kita kena baiki, dan memperbaiki islah itu sendiri adalah merupakan kekuatan. Nak islah apa ni ustaz? Nak islah apa? Satu, islah akidah kita supaya jadi lebih elok, lebih baik, lebih kuat. Iman kita nak ditingkatkan, takwa kita nak tingkatkan, hati nak kena dibersihkan, kena ada amalan-amalan zahir syariat, amalan-amalan hati iaitu tariqat, amalan-amalan roh, membina kekuatan roh iaitu hakikat. Kena ada amalan-amalan yang untuk nak mengenalkan kita dengan Allah, sehingga kita boleh mentauhidkan Allah, sehingga kita boleh berubudiyah hanya pada Allah, beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mati hidup Allah dah tetapkan dah, semua orang ada mati hidup. Jadi macam mana? Ini dia amalannya. Sebab itu prioriti dalam beramal pada zaman fitnah ini yang sangat dianjurkan kita untuk bersama-sama melaksanakan amalan tadi, amal soleh itu, untuk membina kekuatan kita beragama. Ini antara perkara yang penting. Sebab itulah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, digambarkan pada al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat adalah lebih baik khairun wal hab ilallah.
Mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai, dikasihi oleh Allah daripada mukminun dhaif, mukmin yang lemah. Ini ada sahih Nabi kata. Ya sebab itulah Nabi gambarkan sampai peringkat Nabi kata apa? Antara perkara yang kena buat ni jihad. Antara jihad akbar, jihad yang utama itu adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Antaranya jihad yang besar sampai Nabi kata apa? Mengatakan kebenaran. Yang ini benar, al-haq, kepada pemimpin yang zalim. Ini hadis Nabi SAW. Kalaulah Nabi suruh kita cabut pergi ke kampung, cabut masuk hutan, masuk gua, masa bila nak cakap dengan pemimpin? Sunnah ke tak sunnah? Tak sunnah lah. Tak sunnah. Bukan kata tak boleh. Dia ada BOL, bol. Bukan tak boleh, boleh. Kena ada persiapan tu, kena ada. Tapi bukanlah mana persiapan itu, itulah dia dah. Itu strategi. Tapi persiapan yang sebenarnya ialah kita kena melaksanakan dakwah, tarbiyah dan jihad fisabilillah. Dan jihad akbar kata Nabi SAW antaranya ialah bercakap, menyampaikan al-haq kepada pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ni antara jihad. Pemimpin tu orang Islam kita, beriman Islam, tapi dia buat tak betul, kita cuma cakap lah, wahai pemimpin-pemimpin, sesungguhnya bila kita mengikuti WHO, kita akan mengikuti perancangan-perancangan big pharma, syarikat-syarikat farmaceutical yang berubat, akan mengikut mereka, perancangan mereka. Mereka ada usaha untuk nak mengawal dunia ini dengan sekian-sekian. Wahai pemimpin, kena cakap. Kena cakap. Bahaya tak? Bahaya tu. Hanya apabila kita ni meninggalkan Allah dalam hidup kita, meninggalkan Islam dalam hidup kita, itu bahaya. Yang lain, kalau kita bersama Allah, kita bersama Islam, insya-Allah tak bahaya. Habis nanti kena tangkap kenapa? Kena tangkap tu Allah izin ke ataupun orang tu yang punya izin? Tak, Allah izin. Bukan kita nak langgar peraturan pun, bukan kita nak langgar benda-benda, kita buat benda jahat yang zalim pun. Kita cuma nak membantu. Yang kita buat hari ni, yang NGO duk buat hari ni, yang duk cakap ni tentang apa yang kita panggil sebagai reality, bukannya persepsi. Kerajaan nak persepsi, supaya persepsi itu boleh menang pilihan raya dia, boleh dapat sokongan. Kita nak reality, benda sebenar. Jadi benda sebenar ni kena sebut. Kita sebut dengan baik, kita nak ajak berbincang dengan baik. Tak layan hantar memorandum elok-elok dan hantar memorandum sebagainya. Ni memorandum rakyat ni, kita buat convention elok-elok ikut peraturan semua, hantar. Tak buat, baca pun tidak. Pemimpin rakyat macam mana? Baca pun tidak. Kemudian kita mula cakap dalam media masa, cakap nak sampaikan, supaya mudah-mudahan apa yang kita cakap ni sampailah kat dia. Tak kira lah namanya sultan ataupun namanya menteri, tak kira lah, sampaikan aja. Kalau yang kami cakap ni salah sebagainya, beritahulah supaya kami berhenti. Betul, salah, oh salah. Kalau macam gitu kan, kita ikut yang betul. Tapi sekali tak ada cakap salah, tak ada cakap betul. Sebahagian daripada kita dia dakwa terus, tangkap. Ada yang kena apa, reman pun ada dan sebagainya. Tak lama lagi lebih hebat lah, lebih teruk lah contohnya. Tapi Nabi gambarkan kena sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Kamu nampak kemaksiat, mungkar, nampak kerosakan, kena cegah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Lidah kita mampu cakap je. Jadi nak takut sangat dengan NGO ni pasal apa? NGO mampu cakap aja, tak ramai pun yang ikut. Tapi nak sebut sini, itulah tanggungjawab. Dan paling kuat, paling lemah lagi, iman dengan adhaful iman tu, kelemahan iman tu dengan kita, hati kita tak suka, benci. Jadi ini jihad yang paling besar. Sebab tu kita kata amal yang membina kekuatan, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Ini kita kena faham yang ini. Jadi bila berhadapan dengan ini, kita kena bersatu bersama. Jangan kita pecah-pecah belahkan. Sahabat-sahabat kita dah elok follow tarbiyah, dah elok follow dakwah, dah elok follow perjuangan tadi, tiba-tiba kita pula datang pecahkan. Mari kita pakat-pakat buatlah. Lambat sangat dah ni, lambat sangat.
nak buat apa ni, bol ke emergency place, emergency exit ke sebagainya, lambat sangat lah kan. Mari kita buat, kita pecahkan pula sahabat-sahabat ni, kita pecahkan pula orang yang ikhlas-ikhlas ni. Kita tahu sabotage kenapa? Kalau ada ceramah ni, kita buat ceramah lain pula, buat ceramah lain supaya orang tak dengar ceramah yang sepatutnya ceramah. Sabotage. Dia nak sebut kat sini bagaimana keadaan orang Islam kita yang rasa dirinya betul sedangkan tak ikut sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penghulu para syahid, para syuhada itu ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang menghadap kepada penguasa kemudian dia menyuruh dan melarang, lalu penguasa itu membunuhnya. Penghulu kepada syuhada ni Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, bapa saudara Rasulullah SAW. Dan kemudian siapa? Orang yang berdepan dengan penguasa, bercakap dengan penguasa, tegur penguasa, tiba-tiba penguasa terbunuh dia, syahid dia fi sabilillah. Nabi kata selevel dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ini apa disebut ni? Hadis sahih. Jadi maknanya di mana yang pergi larinya? Mana yang pergi lari masuk hutan tadi? Mana yang pergi buat musim bilik sembunyi-sembunyi? Kan? Kita kena bersama-sama membina umat, kekuatan umat. Apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena bina supaya kita berdikari, tak bergantung dah dengan global, tak bergantung dengan kerajaan dunia yang nak menguasai negara kita. Dia nak menguasai agung yang di-Pertuan Agong, dia nak menguasai sultan-sultan, majlis raja-raja, dia nak menguasai pemimpin kita daripada PM sampailah menteri-menteri, sampailah ke bawah. Mereka nak menguasai semua sekali. WHO nak masuk ni negara kita ni. IHR ni dia akan menjadikan satu legal binding document yang akan menyebabkan Malaysia terpaksa ikut, kecuali kita keluar daripada WHO lah. Jadi kita sebut dah ni. Dia kata tak ada. Tak kira lah yang namanya menteri ke ataupun yang namanya tu orang pandai, cerik pandai. Kan tengok betul-betul, perhati, dengar kita cakap apa ni. Kalau bukan saya lah, dengan saya tak nak dengar cakap saya pun tak apalah, saya lekeh je, tapi dengar cakap mereka yang mengkaji ni. Profesor Mustafa Ali mengkaji. Kalau bawah ni Dr. Kenny, China, India, ada Dr. Vijay, Profesor Mani, Dr. Mani Mala, banyak lagi. Bukan Islam saja, bukan Muslim, bukan Melayu saja, orang bukan Islam pun dah sebut ni. Ramai yang mati contohnya. Beritahu kat pemimpin kita. Takkan kita nak PKP lagi, bodoh macam sebelum ni juga. Jadi kita kena belajar. Ini kata-kata kita kena sampaikan. Ini membina kekuatan mengikut saluran yang diizinkan oleh undang-undang lah. Kita bukan nak lawan negara kita, kita bukan nak lawan yang di-Pertuan Agong, kita bukan nak lawan Perdana Menteri, bukan. Kita nak membantu dan menyelamatkan negara kita. Dan sebab itulah digambarkan sini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama, yang paling utama orang yang mati syahid. Jadi mati syahid ni ada banyak level. Yang paling utama orang yang mati syahid. Saya nak sebut ni bukan kata kita tak pergi syahid dah, nak pergi bunuh diri, tidak. Nak sebut sini berjuang tu sebahagian daripada sunnah. Jangan jadi pengecut dan penakut. Bismillah. Seutama orang yang mati syahid adalah orang yang berperang di barisan paling pertama dengan tidak memalingkan wajah mereka sama sekali sehingga mereka terbunuh. Mereka akan berguling-guling di kamar-kamar utama di syurga. Jadi bila terbunuh tu, mati tu, Allah akan naikkan mereka sampai ke syurga Allah. Di dalam syurga Allah mereka akan berguling-guling. Kalau kita lah katil king size katakan, berguling-guling jatuh juga. Ni sana berguling-guling, katil tak jatuh-jatuh, guling kat atas katil. Ni Allah sebut ni melalui Rasulullah SAW. Mereka akan berguling-guling di kamar-kamar utama dalam syurga. Maka Rabbmu tersenyum kepada mereka. Nabi kata Rabb tersenyum, Allah redha, Rabbmu tersenyum kepada mereka. Jika Rabbmu tersenyum kepada seorang hamba di satu tempat, maka tiada hisap padanya. Maksudnya orang mati syahid tak ada hisap. Ini Allah suruh berjuang. Jadi bila lagi hebat ujiannya, lebih hebat fitnahnya, lebih hebat serangannya, bukan kita jadi takut, jadi pengecut.
jadi bacol. Kita kena bersama-sama dengan sahabat kita, bina kekuatan. Bukan suruh lawan negara, lawan kerajaan. Bukan kita suruh lawan kerajaan. Sekarang ni bukan isu kerajaan dah. Siapa pun jadi kerajaan yang telah dilantik dengan sistem yang ada ni, tak apalah. Dah Allah izin lantik jadi ketua, kita tolong dia, tolong negara. Jangan negara buat keputusan yang salah, ataupun ada pengkhianat, dan ada pemimpin yang jadi pengkhianat kepada negara, kita terus ikut dia. Kenapa kita sebut pengkhianat? Kerana dia ada kepentingan yang lain, yang tak kira lah yang namanya United Nations ke WHO ke, jadi jawatan, pegang jawatan tinggi dalam WHO kan, naik pengurusi apa-apa pun tak tahulah. Jadi dah ada jawatan, takkan nak keluar dari WHO pula. Saya sebut WHO ni sebab ada banyak kes daripada WHO ni, ada banyak jenayah daripada WHO ni, ada banyak jenayah daripada WHO ni, banyak jenayah. Jadi Menteri Kesihatan tengoklah, tolonglah tengok, jadilah orang yang bertakwa pada Allah. Ittaqillah summa kunta. Jadi kemudian yang berpegang teguh kepada agamanya, tetapi yang Nabi kata apa? Memerlukan kesabaran. Dan kemudian memerlukan kesabaran itu sehingga mereka akan mendapat pahala 50 kali ganda daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allah marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Maidah. Sadaqallahul azim ayat 105. Ambil ayat ni, Al-Maidah 105, letak kat dalam kita punya apa ni, bilik kita ke, tampal ke, ajar anak-anak jangan jadi bacul dan pengecut. Dengar Dajjal nak datang, kita gementar lebih teruk daripada orang yang tidak ada iman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu. Apa dia nak pelihara daripada apa? Pelihara diri kamu ni daripada ketakutan, sehingga menyebabkan kita lari dari perjuangan. Ketakutan sehingga kita masuk hutan seorang-seorang, buat kita rasa kita selamat dah. Lari daripada sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? JDT. Yang senang ingat JDT ni, jihad, dakwah dan tarbiyah. Lari daripada perjuangan. Jaga diri kamu maknanya apa? Allah suruh buat sesuatu yang mengikut sunnah. Ini perintah Allah ni. Pelihara diri kamu ni. Bukan maksud pelihara diri kita ni jaga jawatan. Saya ni tak boleh bagi fatwa macam ini. Kalau saya bagi fatwa macam ini, nanti jawatan saya ni diambil oleh orang lain. Orang lain tu mungkin lebih teruk daripada saya, lebih tak bertakwa daripada saya. Ya, saya terpaksa pertahankan jawatan saya. Di mana kredibiliti, kewibawaan kita sebagai mufti? Di mana? Kita meletakkan bos kita, makhluk, lebih tinggi daripada Allah, daripada Quran dan hadis. Di mana takwa kita? Ittaqillah summa kunta. Wahai orang-orang yang memegang jawatan, menteri-menteri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menyangka dengan kamu mengikut arus semata-mata, tidak berfikir dengan fikiran dan basirah, dengan hati yang bersih dengan iman, kamu boleh selamat. Sesungguhnya Dajjal akan bunuh kamu dulu. Orang yang mengkhianat negara di sini, Dajjal akan bunuh dia. Sebab apa? Dajjal pun tak nak orang jahat macam ni. Dia boleh sanggup kan mengkhianati negara dia, sanggup mengkhianati rakyat dia, sanggup mengkhianati agama dia. Dajjal akan bunuh dia dulu. Jangan kita ingat, oh besok aku ikut cakap Dajjal, besok aku akan jadi orang yang paling tinggi. Tak. Dajjal pun tahu dia akan bunuh. Dia gunakan kita je, tuan-tuan, wahai Datuk Seri, Tun kan, Tan Sri. Kita ikut global ni. Kita ingat kita dapat pangkat, dapat duit, dapat harta. Kita ingat kita dapat kekuatan. Tak. Digunakan oleh Dajjal je. Tengok siapa namanya tu, Saddam Hussein.
Duk follow Amerika, duk follow Dajjal daripada dulu. Akhir digantung. Akhir digantung. Kita ingat bila kita tengok Dajjal, kita akan selamat. Tak. Jadi Allah suruh pelihara kita daripada mengikut arus. Allah suruh pelihara kita daripada mengikut orang-orang yang mengambil dunia. Mengambil dunia. Tinggalkan perjuangan. Takut. Bersama-sama dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kehancuran umat. Dia tahu benda ni yang membunuh umat ni. Dia tahu. Dia pun dah kena dah. Dia pun dah tahu dia sakit dah. Jadi sebab tu gambar sini, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu daripada takut kepada makhluk, takut kepada kesesatan. Pelihara, jauh daripada perjuangan. Sesungguhnya orang-orang yang sesat. Ni sebab tu saya letak ayat ni dalam apa ni, bilik kita. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat, orang yang sesat itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapat hidayah daripada Allah. Orang-orang tak akan memberi, orang yang sesat dia tak akan memberi mudarat pada kamu bila kamu dah dapat hidayah. Kenapa nak takut sangat? Kenapa nak takut sangat? Kalau kamu mati, itu sebab dah ajal, bukan sebab dia yang ambil nyawa kita. Bukan sebab dia ambil nyawa kita. Dah Allah yang ambil nyawa kita. Ajal. Betul lah. Jadi kalau ajal, dalam berjuang. Kalau sakit, dalam berjuang. Tidak ada satu titis peluh yang keluar mereka yang berjuang. Allah akan ganti dengan ganjaran yang besar. Tidak ada setitis darah yang menitis ke atas bumi mereka yang berjuang, melainkan Allah akan ampunkan semua dosa dia. Ini kelebihan orang yang berjuang. Ini dalam hadis Nabi, hadis sahih, antara kelebihan orang mati syahid. Darah jatuh ke atas bumi, Allah ampunkan dosa dia. Apa dosa kita, tuan-tuan dan puan? Banyak tak? Banyak. Kenapa kita nak rasa takut lagi? Sedangkan Allah lah tempat pergantungan kita. Allah lah tempat kita bersandar. Allah yang memberikan nyawa kita. Allah yang memberikan rezeki pada kita. Allah yang memberi kehidupan pada kita. Ini hati kita ni. Ini kita nak kena tengok ni hati ni. Kita hari ni pegang manusia, rupa-rupanya kita takut makhluk. Orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah, petunjuk kepada Allah Ta'ala tadi. Dan kepada Allah jugalah tempat kembali kamu semua. Jadi Allah kata apa? Hidup lama ke, hidup pendek ke, sakit ke, akhir Allah akan ambil, Allah akan panggil kita. Kita akan berjumpa dia. Habis dah, tak ada apa dah. Tapi semua yang kita buat tadi, kita akan menghadap Allah. Menghadap Allah. Surah apa? Al-Ma'idah ayat 105. Suratul Ma'idah ayat 105. Kemudian Allah kata apa? Kemudian dia akan menjelaskan, menerangkan kepada kamu balasan apa yang kamu lakukan. Jadi bila kamu dah mati nanti, katalah dah sampai ajal, kamu mati tadi, maka Allah akan jelaskan, Allah akan bagi, nyatakan balasannya. Inilah al-iman, inilah kepercayaan, inilah yakin, inilah keyakinan tadi. Jadi kita buat. Buat apa? Bukanlah kita buat benda yang merosakkan negara, bukan. Kita bersama-sama orang beriman, tolong-menolong, bina kehidupan kita, bina kehidupan. Saya menyerulah kepada semua, terutamanya anggota penguat kuasa, daripada askar-askar yang saleh, yang baik. Saya tahu banyak askar-askar kita yang baik-baik ni, terutamanya askar-askar daripada pegawai-pegawai. Mereka dah berfikir, mereka boleh berfikir. Tak sama dah askar dulu dengan askar sekarang, tak sama. Askar sekarang ni alhamdulillah kesedarannya tinggi. Di kalangan mereka ada yang nak pergi berjuang di Palestin, di kalangan mereka ada yang nak membantu agama Allah. Askar-askar kita, saya seru askar-askar, mari bersama-sama dengan tentera Allah.
Dan kemudian pegawai-pegawai polis, anggota polis, tak kira siapa, mari bersama-sama dengan kesedaran rakyat. Saya faham arahan adalah arahan, saya faham, sebab itulah kita dilatih. Tapi sekiranya arahan itu melanggar Allah, bermaksiat pada Allah, arahan nak bunuh orang beriman, arahan nak jatuhkan orang Islam, maka arahan itu kan kita letakkanlah Allah yang di hadapan. Apalah sangat, berapa sen sangat gaji kita dapat, nak ikut arahan ketua kita yang maksiat dan mungkar, berapa sen sangat. Minta maaf saya sebut macam ni sebab ayah saya pun polis juga. Ayah saya pun polis, atuk saya pun polis. Atuk saya polis Singapura, pencen di polis Singapura. Ayah saya polis juga, dah meninggal dah, dua-dua dah meninggal dah. Alhamdulillah, dia mengajar, mendidik saya. Dia kata, anak kalau dah besar, janganlah kamu buat benda yang tak elok, kan, rasuah ke apa, jangan. Dia antara orang-orang yang jaga, kan, jaga kehidupan dia. Wahai anggota polis, wahai tentera-tentera Malaysia, marilah kita menyahut seruan Allah. Kita bukan nak suruh lawan siapa-siapa, kita nak suruh kita bina diri kita, kekuatan kita je, selamatkan negara kita ni, itu je. Selamatkan negara kita. Saya tahu askar dan polis pun ada hati dan ada jiwa. Janganlah jadikan hati dan jiwa kita ini duduk di bawah nafsu, kan, orang yang tidak mendapat hidayah. Sebab tu Allah gambarkan tadi, kan, bila kamu telah bersama-sama tadi, dengan Allah dapat hidayah, jadi tak ada orang boleh mengalahkan kamu, kan. Maknanya kalau kita mati memang dah hajar, syahid, antara syahid yang terbesar bila kita bercakap dengan orang yang zalim, wahai zalim, macam itu kan. Tapi kita hormat. Sebab itulah NGO nak berhajat, kami nak berhajat jumpa dengan tuanku, kan, berhajat nak jumpa dengan sultan-sultan. Kami hanya nak berkongsi pandangan daif kami, pandangan lemah kami kepada Yang Mulia, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, sama ada Agong sekarang ataupun Agong yang bakal, Sultan Johor contohnya. Saya tahu Sultan Johor ni sayang dengan rakyat dia. Saya tahu Sultan Johor sangat sayang, prihatin dengan rakyat dia. Saya pun orang Johor juga. Saya tahulah tengok dia, kan, kehidupan dia tu. Siapa yang tak kenal Sultan Ibrahim, Duli Yang Maha Mulia Sultan, saya tahu. Jadi kita ni nak berkongsi-kongsi je, nak sampai-sampai. Kalau kami tak cakap pun saya yakin semua yang kami nak sampaikan tu semua dia dah tahu dah. Dia pun buat kajian juga. Begitu juga dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan. Begitu juga dengan menteri-menteri yang lain. Tak kira lah siapa, parti politik ke, tuan-tuan guru yang ada. Jangan ikut arus, jangan ikut tali-tali yang duduk di belakang. Kita kena ada prinsip kita ada pegangan kita kena ada satu kita kata prinsip untuk menjaga kebajikan negara kita ni, bebas daripada cengkaman, kongkongan penjajah yang ada di luar, yang sekarang tak nama British dah tak nama dah Portugal ke Portugis ke apa, tak nama dah. Dia tak nama dah negara-negara, dia dah nama WHO, nama dia dah jadi WHO, dah jadi WEF, namanya macam itu. Siapa yang pegang mereka ni? Semuanya korporat besar yang memegang. Jadi sebab tu kita nak kena jangan ikut arus. Ini Allah gambarkan kepada kita. Saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang amat panjang. Saya bacakan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dalam Al-Fitan. Hadis ini adalah hadis hasan sahih, hasan gharib disebut. Hadilah yang gharib tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khashyani, berkata, ya Sa'labah, ya Abu Sa'labah, bagaimanakah engkau memahami ayat ini? Jadi sahabat tanya, macam mana faham ayat ni? Surah Al-Ma'idah ayat 105 ni, jagalah dirimu. Apa maksud jaga dirimu ni? Tidaklah orang sesat akan memberi mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapat hidayah, dan hanya kepada Allah kamu akan kembali semula. Jadi tanya kepada Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, sahabat, macam mana? Apa pandangan kamu?
tentang ayat ini. Maka Abu Sa'labah menjawab radhiyallahu anhu, kata, demi Allah, engkau telah bertanya kepada aku akan perkara yang pernah diberitahu mengenai perkara ini. Jadi aku dulu ketika dengan Rasulullah SAW, pernah aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara ini. Jadi Abu Sa'labah ni radhiyallahu anhu, dia kata, engkau tanya soalan ini, alhamdulillah, aku pernah tanya soalan yang sama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengar dulu, bismillah. Apa kata Rasul? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud jagalah diri, peliharalah diri. Dan apa maksud tadi? Tidak ada orang sesat akan memudaratkan kamu. Tak boleh dia memudaratkan orang yang jaga diri tadi. Apa maksud menjaga diri? Maka Rasulullah SAW menjawab. Ini soalan ni Abu Sa'labah tanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah amal ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Nampak? Jadi jaga diri ni bukan menjadi penakut. Jaga diri ni bukan bagi fatwa yang orang bos kita nak. Jaga diri ni bukan kita ikut arus. Jaga diri ni bukan kita jadi hamba kepada Dajjal, supaya Dajjal tak bunuh kita, supaya Dajjal tak tangkap kita, supaya Dajjal tak cabut jawatan kita. Bukan. Apa kata Nabi? Lakukanlah amal ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Jadi kena buat amal ma'ruf nahi munkar. Ada masa kena dakwah, ada masa kena tarbiyah, ada masa kena bina kekuatan, bukan sekadar okey, saya rasa begini, dakwah kita sampaikan kepada LGBT. Kita kena kesian ke LGBT ni, mereka pun manusia juga, mereka nak ni, dia ada kaum yang ketiga, satu laki, satu perempuan, satu lagi laki atau perempuan, pondan atau bapuk. Kita kena kesian kat golongan-golongan ni. Keluar pula fatwa sokong LGBT pula. Lepas ni keluar pula fatwa kata boleh kahwin laki dengan laki pula, boleh kahwin perempuan dengan perempuan pula. Kenapa? Nak ikut arus. Jadi bukan maksud jaga diri kamu, jaga jawatan kamu, bukan kata jaga diri kamu, jaga gaji kamu, bukan. Tapi jaga diri maknanya jangan sampai Allah murka pada kamu. Lakukan amal ma'ruf nahi munkar, itu maksud dia. Ini Nabi sebut. Sehingga apa? Kita dah buat amal ma'ruf nahi munkar sebagainya, sehinggalah engkau melihat kekikiran yang dipatuhi. Maknanya orang yang ada kat depan kita ni sampai peringkat dia nak ikut nafsu dia, kekikiran, dia bakhil dia. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, dia nak ikut hawa nafsu dia, tak nak dengar. Dan dunia yang diutamakan. Dan setiap orang berbangga dengan pemikirannya, aku daripada Saudi, aku daripada Universiti Islam Madinah. Engkau siapa nak berdebat dengan aku? Aku ke yang tahu sunnah, engkau ke yang tahu sunnah. Aku belajar dekat Madinah ni, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau siapa belajar kat mana-mana entah, tak ada sijil, tak ada apa, tak ada honors. Dia berbangga dengan pemikiran dia. Maka hendaklah engkau menjaga dirimu sendiri dan tinggalkan awam. Main sampai peringkat bila dah tak boleh nak buat apa dah tak boleh nak buat apa dah. Dan orang banyak dah bersama tadi dengan Dajjal, kerana sesungguhnya di belakang kamu masih ada hari-hari yang panjang. Jadi Allah bukan kata tinggalkan orang awam biasa, dah Nabi sebut tadi, tapi di hari-hari kamu ada hari yang panjang. Kenapa hari yang panjang? Kerana hari untuk kamu mempersiapkan kekuatan umat. Bukan kita tak apalah, baliklah, cakap sekali tak dengar, tak boleh dah, tinggalkan jawatan tu. Jadi fitnah. Saya ikut ni, kenapa? Saya ikut fatwa kerajaan ni, fatwa orang ni, fatwa mufti ni. Kenapa? 14 mufti semua cakap macam ini. Engkau ni siapa sampai keluar perkataan tu? 14 mufti, tapi semua mufti guna ikut rujukannya WHO. Dia tahu, dia kenal ke WHO ni siapa? Dia kenal ke? Kenal lah, sebab kita percaya dengan menterinya. Menteri Melayu, orang beriman. Orang Islam takkan tak boleh percaya menteri kak. Menteri dia tahu ke?
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia tahulah. Jadi sehingga tak boleh dah, maka hendaklah kau menjaga dirimu sendiri dan tinggalkan awam, kerana sesungguhnya di belakangmu masih ada hari yang panjang. Jadi Nabi kata hari yang panjang. Hari panjang ni bukannya maknanya hari panjang untuk kita berehat. Hari panjang untuk kita mempersiapkan, membina kekuatan, berjuang juga. Bukan kata dah tak apalah, dia tak boleh nak cakap macam mana, saya duduk diam je lah, duduk rumah, dapat pencen, makan pencen. Kesabaran. Tengok Nabi sebut apa? Kesabaran untuk menghadapi perkara itu orang seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi kalau kita tak sanggup genggam bara api, tak sanggup bersusah payah, jangan jadi mufti, jangan jadi qadi, jangan jadi orang yang dipandang tinggi, jangan jadi alim ulama, jangan pakai kopiah hebat-hebat, jangan. Saya ni kopiah hitam ni tak ada apa, ni kopiah merah ni. Jangan. Kalau kita tidak sanggup pegang, menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amal kebaikan pada masa seperti itu, mendapat pahala 50 orang yang mengerjakan perbuatan sepertinya. Maka ditanya dalam hadis yang lain, ditanya, ya Rasulullah, adakah 50 perkara pahala itu daripada kalangan kami atau kalangan mereka? Maka 50 kali ganda daripada kalangan kamu, sahabat-sahabat. Jadi sebab itu dekat sini sebut bagaimana sasaran hadis ini sebenarnya apa saya nak sampaikan malam ini. Saya nak sampaikan sebenarnya kerosakan, cabaran, kesusahan, ancaman, semua itu sebenarnya hendaklah kita memacukan semangat orang-orang yang bekerja dengan Islam pada hari ini. Memang kita akan berhadapan dengan ujian, fitnah, tapi Allah berjanji melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Maknanya 50 kali ganda itu adalah pertolongan Allah, iaitu sesuatu yang akan membawa kepada kemenangan dan kejayaan. Jadi akan ada menang dan jaya. Jadi bukan 50 kali ganda itu saya saja ni macam kita kira matematik je. Pergi semayang dapat 27 kali ganda, semayang berjemaah. Semayang kat rumah dapat 1 kali ganda. Macam itu bukan. Ini maknanya selain daripada pahala yang berganda 50 kali tadi, bagaimana sahabat Nabi, kita nak jadi sahabat memang tak sampai jadi sahabat ni. Sahabat ni memang hebat lah. Tapi nak sebut sini, Allah gambarkan kalau sahabat itu berjaya membina Islam, menegakkan daulah Islam, menegakkan khilafah Islam, sahabat-sahabat itu berjaya, maka orang yang berjuang di akhir zaman dengan 50 kali ganda pahalanya berbanding sahabat tadi, dan 50 kali ganda kekuatan dan rahmat dan barakah yang Allah bagi tadi, Allah akan bagi kemenangan, Allah akan bagi kejayaan. Jadi ini benda yang kita nak kena rasalah. Bagaimana digambarkan Rasulullah SAW tadi, bagaimana pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang buat macam mana, cakap macam-macam lah dekat orang Islam ni yang berjuang ni, insya-Allah jangan bimbang lah. Allah akan kemenangan confirm. Kemenangan confirm. Sebab Allah yang cakap, Nabi yang sebut. Tapi kalau kita tidak bersama dengan jalan Allah tadi, kegagalan confirm. Sebab Allah sebut, Nabi sebut. Diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ibadah yang dilakukan pada waktu susah tadi, walaupun terjadi fitnah pembunuhan tadi, seperti pembunuhan adalah sama dengan hijrah kepadaku. Jadi dalam keadaan begitu Nabi gambarkan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak kena rasalah bagaimana keadaan kita pada hari ini. Sebenarnya kita akan berhadapan kesusahan, tapi kita kena terbatas balik. Sebab tu kita kena bersama-sama dengan Jadi saya ada tetamu insya-Allah nak jalan dah ni. Jadi insya-Allah saya ingat itulah untuk malam ni. Jadi kita akan sambung lagi lah insya-Allah. Tidak nak buat apa macam ni, nak buat apa ni. Itu soalan ni kan. Kita kena bersama dengan Taifah Mansurah. Mana-mana saja kelompok-kelompok yang kita rasa dia melaksanakan dakwah, tarbiyah dan jihad, insya-Allah kita bersama. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita tangguh dengan baca tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.